Kalau kanak-kanak, awal kanak-kanak berumur 9 tahun, 10 tahun, 11, 12, 13 tahun dapat masalah kesihatan mental, biasanya masalahnya adalah parenting lah, kekeluargaan. Iaitu ada isu-isu dalam kekeluargaan, tekanan dalam kehidupan, distorsi parents yang telah dipindahkan kepada anak, menyebabkan anak mengalami masalah kesihatan mental. Okey. Sebab itu saya selalu sebut kepada ibu bapa, terutama kepada ibu bapa yang ada masalah mental health lah, sama ada mak ayah ada depression ke, ada anxiety ke, ramai begini. Mereka please tolong belajar coping skill, bagaimana untuk mengawal marah, bagaimana untuk kalihkan benda tu. Sebab kalau dia melepaskan kemarahan tu pada anak, sering marah anak dan tak boleh kawal emosi, anak jadi punchback, ataupun selalu berkongsi masalah yang teruk-teruk tu pada anak, ataupun anak melihat keterukan pada ibu tu, jadi bebanan emosi psikologikal tu berat pada anak tu. Biasanya 2 tahun 3 tahun tu kita akan lihat anak itu ada simptom kesihatan mental. Kesian, umur sangat muda. Itulah bagaimana DNA diturunkan. DNA diturunkan bukan melalui sperm, air mani tu semata-mata, itu persen sangat sedikit lah, tapi banyak diturunkan melalui komunikasi, interaksi, pemerhatian, emosi, sharing dan sebagainya tu. Sebab tu bagi ibu bapa dia ada 2 attachment. Yang pertama dipanggil physical attachment, so dia sangat penting. Yang kedua dipanggil emosi attachment. Dan emosi attachment pun sangat penting juga dan lebih penting daripada physical attachment. Sebab itu bagi orang yang ada masalah kesihatan mental, cara paling mudah kita ajar dia untuk physical attachment dan emosi attachment ni, mungkin dia kena kurangkan sikit bonding time, sebab dia kena rawat diri dia. Tetapi setiap kali bonding time dengan anak dia tu ada kualiti. Jadi keadaan emosi lebih bagus. Contohnya, jika ibu tu ada anxiety, tangan dia mengeletar, dia rasa nak marah, resah, tertekan kan, jangan lepaskan pada anak, jangan marah anak. Lama jadi habit tu. Jadi masuk bilik, tenangkan diri, buat deep breathing, pernafasan relax, buat tafakur hening, fokus pada 5 kegembiraan, ambil masa, dengar muzik, buat perkara yang kita happy. I love myself. So bila dah tenang, dah okey, baru keluar bilik, tengok anak tengah belajar, panggil, "Hai Amira, sayang, buat apa tu? I love you." Peluk anak sikit, pegang anak, cerita kat mama buat apa ni, dia pun cerita kat mama dia ni. Tapi waktu tu tangan dia shaking sikit, dada dia berdebar sikit, tapi dia kontrol. Okey, dia senyum. "Okey, mama nak rehat, buat kerja sayang." So dia pun masuk bilik, so dengar muzik, terapi dia, buat deep breathing, jauhkan trigger. Maksudnya banyakkan quality time yang berkualiti, bonding time, dan elakkan situasi-situasi yang menekan, yang melepaskan emosi pada anak tu, kemarahan tu. Please tu, jangan tu. Kalau kita buat begitu, lama-lama anak akan mewarisi masalah depression, anxiety. Dalam pemerhatian saya tak lama tu, 2 tahun, 3 tahun, kalau mak ayah banyak melepaskan pada anak tekanan emosinya, lama-lama anak dia akan alami masalah mental health sama macam dia. Maksud cerita itu tak putus. Jadi kalau kita sakit, kalau kita tak sihat, biarlah kisah itu berakhir dengan kita je lah, Anak kita tak perlulah mewarisi kisah pahit kita. Biarlah dia membuka dan mencipta kisah dia yang indah, yang penuh kegemilangan dan keseronokan. Itulah yang patut kita buat kepada orang yang kita sayang. Dan bila dia happy, dia gembira, so kita gembira, sebab kasih sayang tu terhubung. Okey, jelas Okey, itu introduction lah Okey, sebab saya banyak kes sekarang tentang iaitu anak yang mewarisi masalah mental health. Jadi siapa nak lebih lanjut, dekat YouTube saya ingat dalam 5, 6, 7 siri tu, saya cerita panjang tu bagaimana tidak mewariskan masalah kesihatan mental kepada ahli keluarga ataupun orang yang tersayang. Ada tips-tips dia. Okey, siapa yang belum tutup Webex audio, minta tolong tutup, nanti terganggu kita punya suara tu terdengar-dengar.
Okey Okey. Jadi kita balik kepada I Love Myself adalah salah satu teknik yang sangat berkesan untuk menangani masalah kesihatan mental. Ya. Okey, dia macam ni kita kena fahamlah hidup kita. Hidup ni adalah about balance Kita kena balance. Okey, belah kanan saya adalah kesedaran kesihatan mental. Iaitu kita sedar apa yang berlaku dalam pemikiran kita, perasaan kita, tingkah laku kita, kita pelihara stres kita supaya jangan melampau, kita tenangkan diri kita dan kita tahu bila kita bermasalah dan kita cepat-cepat tenangkan diri kita, jauhkan toksik. Itu dipanggil kesedaran kesihatan mental. Very powerful, very good, very important dalam hidup kita ni. Okey, belah kiri saya adalah mental illness ataupun penyakit mental. Okey, apabila seseorang yang telah didiagnos oleh pakar, doktor psikiatris, clinical counselor, clinical psychologist telah mengalami masalah kesihatan mental. Berdasarkan tempoh simptom-simptom, maka doktor berkata dia ada bipolar. Baru tadi saya jumpa dengan seorang yang ada bipolar. Kesian. Ya. Okey, anxiety, depression dan saya sebut banyak kali orang yang ada masalah kesihatan mental ni, walaupun doktor diagnose dia konsisten dengan simptom selama 2 minggu, ada yang kata 2 bulan, ada simptom sampai 6 bulan. Tetapi siapa yang kena depression, anxiety, panic attack ni, jangan katakan 2 hari 3 hari. Kalau awak kena 2 jam 3 jam pun dah tak tertahan sakitnya. Ya, sangat sengsara, rasa nak mati, tergoleng-goleng, rasa negatif, rasa berpeluh, berdebar-debar, menggetar badan. Jadi sangat sakit lah kesihatan mental ni. Jadi jangan kena. Jadi macam mana kita nak kurangkan dan elakkan kesihatan masalah mental illness ialah dengan cara meningkatkan kesedaran kesihatan mental. Apabila kesedaran kesihatan mental meningkat, maka mental illness pun berkurangan. Okey, dan antara teknik yang bagus dan sangat berkesan dalam menangani masalah mental illness adalah I Love Myself. Jadi kita kena faham bagaimana untuk menyayangi diri kita sendiri. Dan sorry to say lah banyak orang yang bermasalah, stres, depression, anxiety, mereka bermula dengan lupa untuk menyayangi diri mereka sendiri. Mereka terlalu fikir orang lain berlebih-lebihan, ingin memuaskan hati orang lain, buat itu, buat ini untuk orang lain, sampai lupa tentang diri dia. Akhirnya diri dia sendiri tercedera, diri dia seteruk, tapi tetap memikirkan orang lain, cuma memenuhi harapan orang lain. Tak boleh juga, dan akhirnya dia terkorban dan parah dan sakit dan sebagainya. Sebab itu diri kita lebih penting daripada segala-galanya. Minta tolong tutup mikrofon siapa yang belum tutup, ya. Okey so jelas kan? Okey. Jadi bagaimana pentingnya kita menyayangi diri kita adalah sangat penting untuk menjaga kesihatan mental kita. Okey, jadi kita dah faham apa itu kesihatan mental dan apa itu mental illness. Okey, dan untuk menjaga kesihatan mental, kita kena apply teknik I Love Myself. I Love Myself berasal dari satu perkataan iaitu love, ya, ataupun cinta. Dan cinta ini yang kita apply ni sebenarnya adalah cinta Tuhan. Sebab itu untuk memahami I Love Myself, mula-mula kita mesti memahami Tuhan tu Maha Kasih Sayang. Kasih sayang yang kita rasakan pada diri kita ini adalah kasih sayang Tuhan. Kita tak ada kasih sayang, semua Tuhan punya. Tidak ada satu zarah pun milik kita. Ya? Nah, semua Tuhan punya. Siapa yang jaga Webex ni, minta dia boleh kontrol untuk mutekan semua apa? Audien, ya. Supaya tak terganggu Okey. So, okey, cara paling mudah, okey, cuba bayangkan seorang yang awak sayang, ya. So, ibu bapa, adik, ya, abang, kekasih. Okey, bayangkan wajah yang awak sayang. Okey, bayangkan wajah dia, bayangkan senyum dia. Sebut I love you. Okey, sebut lagi. Bayangkan wajah dia, senyum dia, sebut I love you. Dan rasai kasih sayang tu. Okey, apabila kita merasai kasih sayang tu, kita kena ingat kasih sayang tu bukan kita punya. Kasih sayang tu adalah Tuhan punya. Tuhan yang Maha Kasih Sayang memberi kita merasakan kasih sayang itu melalui jasad kita. Sebab Tuhan tu Maha
memberi anugerah, maha memberi rasa. Okey. Jelaskan Okey. Jadi kita kena memahami sebelum alam ni dicipta, sebelum bumi dicipta, sebelum ada bulan dan bintang dan sebagainya, yang ada hanya kuasa Tuhan. Maka kuasa Tuhan ini dia kosong, yang ada hanya kekuasaan Tuhan. Maka Tuhan ini dengan kasih sayang dia, Ar-Rahman Ar-Rahim dia. Itu yang pertama muncul daripada kekuasaan Tuhan, Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang dia. Maka dengan kasih sayang tu pun Tuhanlah ciptakan alam, bulan, bintang, manusia, pokok, bumi, planet dan sebagainya. Jadi kenapa Tuhan mencipta semua alam, cipta manusia? Sebab kasih sayang. Maksudnya tanpa kasih sayang Tuhan kita tak ada. Tanpa kasih sayang kita tak wujud. Tanpa kasih sayang, satu habuk, satu zarah, satu kuman, satu gunung pun tak akan berlaku, tak akan wujud. Semuanya kerana kasih sayang. Okey, jelas kan? Okey, jadi apabila wujud kasih sayang Tuhan, barulah Tuhan mencipta kita. Maka Tuhan pun menjadikan kita dengan kasih sayangnya. Daripada ibu dan bapa kita yang penuh kasih sayang, maka mereka bersama, maka hasil kebersamaan itu, maka bercantumlah sel-sel sebagainya, jadilah kita. Kita pun duduk dalam perut ibu dengan penuh kasih sayang, makan melalui tali pusat, digerakkan, semua dibimbing dan sebagainya, dan ditumbuhkan tangan, tumbuh kaki, tumbuh kepala. Macam mana boleh berlaku begitu? Semua dengan kasih sayang. Dan akhirnya timbul masa kita untuk lahir, kita pun teran rahim ibu, kita pun keluar daripada rahim ibu. Jadi bila keluar rahim ibu, kita pun merasailah angin dunia ini, kita pun menangis, kegembiraan, fisiologi. Lepas tu belajar untuk makan, minum, merangkak. Jadi semua itu kerana kasih sayang Tuhan. Kasih sayang Tuhan yang berikan kepada kita lahir ke dunia ini. Okey, jelas kan? Dan tanpa kasih sayang Tuhan kita tak ada. Jadi kita dicipta oleh Tuhan yang maha kasih sayang, yang maha berkuasa, dicipta dengan kasih sayang, maka pasti kasih sayang Tuhan tu ada pada diri kita. Jadi apabila kita menyayangi mak kita, ayah kita, girlfriend kita, setiap kasut kita, selipar kita, cermin mata kita, kasih sayang itu adalah sifat Tuhan yang dianugerahkan kepada kita, bukan kita punya. Okey, sebab itu hidup ini, tajuk cerita kita bila kita lahir ke dunia ni, tajuk cerita kita adalah love. Tajuk cerita kita adalah kasih sayang. Sebab semuanya adalah berkenaan dengan kasih sayang. Bila kasih sayanglah kita akan meneruskan kehidupan ini. Dan sayang baju, sayang kasut, sayang orang, sayang adik, sayang kakak, sayang girlfriend, sayang cermin mata, sayang handphone, semuanya bab sayang. Sebab itu, siapa yang tak merasai kasih sayang dalam kehidupan ini, rugilah dia. Maka tak masuklah dia dalam merasai kasih sayang Tuhan tu. Sebab tu bagi orang yang depression ke, anxiety ke, skizofrenia ke, stres melampau ke, antara kaedah untuk sembuh, untuk dapatkan kekuatan yang paling mudah ialah cari orang yang paling kita sayang. Cari orang yang boleh menjadi sebab kita teruskan kehidupan ini, terus bekerja, terus sihat. Untuk siapa? Cari orang kita sayang tu. Mungkin anak kita, mungkin mak kita, mungkin suami kita, mungkin isteri kita, mungkin ada orang tertentu, nanti semangat kita agak kuat. Sebab itu kita hidup kerana kasih sayang dan kita mati pun sebab kasih sayang. Dan semuanya jangan lari daripada kasih sayang. Okey, jelas kan? Okey, jadi bila kita memahami Tuhan hidupkan kita dengan kasih sayang dan kita hidup untuk berkasih sayang, maka sebelum kita lahir ke dunia ini, Tuhan telah sediakan air mengalir, Tuhan sediakan oksigen, kita lahir hanya tarik saja oksigen. Dan apabila kita lahir, Tuhan telah tanamkan pokok, daun-daun berbagai-bagai warna, angin, awan, bulan, bintang, bunga-bunga indah. Jadi bila kita lahir, tugas kita satu saja, iaitu menikmati. Menikmati anugerahnya kerana dia adalah pemberian daripada Tuhan yang maha kasih sayang. Okey, jelas kan? Sebab itu, dalam mental health, kita kena sedar satu perkara bahawa kita dilahirkan ke dunia ini adalah sebagai kurniaan. Dan kehidupan di dunia ini adalah anugerah. Anugerah adalah kurniaan. Kurniaan sangat indah. Maka hidup ini bukan ujian, hidup ini bukan bala, hidup ini bukan musibah. Hidup ini adalah kurniaan, anugerah. Jadi kita kena set mind kita tu dulu.
Sebab ramai orang saya jumpa, hidup ni ujian, hidup ni musibah, hidup ni bala bencana, datang perkara buruk berlaku, apa lagi lah bala akan datang, apa lagi lah bala akan datang. Tak, bila awak sebut bala, bencana, itu yang awak datang, itu yang akan datang dan itulah yang akan dapat dalam kehidupan awak. Ya, sebab itu kita kena faham dan kita kena merasai dan kita kena bertindak, bergerak ikut apa yang kita faham. Sebab itu bagi orang yang tak apa-apa sihat, dia sakit kan, dia kata saya tak sihat, saya sakit, saya tak sihat, saya sakit, hidup ni teruk, ini tak ceria. Awak akan makin teruk, awak akan makin sakit, awak akan makin tak ceria. Lama-lama akan makin mudarat. Tapi kalau awak sakit sikit-sikit, pening sikit-sikit, saya okey, saya ceria, nanti akan sembuh, saya baik, saya okey, hidup ni indah, maka dia fokus kepada benda yang indah, yang menarik, maka semua benda yang indah, yang menarik akan datang pada dia, maka dia akan rasa satu anugerah. Sebab itu, dalam hidup ini, kita kena memahami hidup adalah anugerah, kasih sayang Tuhan. Untuk kita menikmati dan memuji dan memulangkan kepada Tuhan, barulah mesej ciptaan alam ini tercapai. Jadi kalau awak dapat satu musibah, keadaan tak baik, okey tak apa, nampak boleh mula-mula awak nampak okey ni ujian, tapi jangan duduk pada ujian tu lama-lama, awak kena angkat ujian tu. Maka kita akan nampak, oh ini sebenarnya pengajaran, ada mesej yang Tuhan nak ajar. Maka kita angkat mesej tu, maka yang akan nampak adalah kasih sayang, love. Maka duduk pada love dan rasai love. Maka cinta bertemu cinta tidak akan mencederakan cinta. Cinta bertemu cinta sangat mendamaikan. Maka setiap alam, manifestasi, zarah sebenarnya adalah cinta Tuhan sendiri. Okey, so kita jelaskan. Okey, jadi bila kita dah faham, kita dihidupkan kerana kasih sayang Tuhan. Untuk menikmati anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Dan kerana Tuhan tu maha kasih sayang. Dan Tuhan tu maha baik. Sebelum kita lahir ke dunia, dah ada pokok, dah ada oksigen, dah ada udara. Dan kita sedut udara tanpa dibayar satu sen pun. Sebab itu saya selalu beritahu kepada student saya, kita kena dapat kesedaran bahawa 90%, saya berani sebut 99%, apa yang kita perolehi dalam kehidupan ini bukan sebab doa kita atas sejadah, bukan sebab doa kita di tempat-tempat ibadat, di kuil, church, di masjid, tak. Apa yang kita perolehi hari ini, 90% adalah kurniaan Tuhan, anugerah Tuhan. Maksudnya benda yang tak pernah kita mohon, tapi Tuhan beri. Kita tak pernah mohon udara, Tuhan beri udara. Kita tak pernah mohon mata kita dapat melihat, mata kita dapat melihat. Kita tak pernah berdoa, telinga kita dapat mendengar, telinga kita dapat mendengar. Kita tak pernah berdoa, jantung kita berdegup. Dia bawa oksigen, sel-sel, udara ke seluruh urat saraf. Maka tangan kita boleh bergerak, pergi ke otak, jadi pemikiran, pergi ke hati, jadi perasaan, pergi ke organ-organ diri kita dapat merasa, berfungsi dan sebagainya. Kita tak pernah memohon. Sebab tu kalau kita faham konsep ni, hidup ni sebenarnya bukan lagi bab meminta-minta, tapi hidup ni adalah bab kesyukuran dan kesyukuran. Sebab tu kita boleh berdoa meminta-minta, tapi jangan berlebih-lebihan sangat sehingga lupa kepada kesyukuran. Hidup ni adalah kesyukuran. Tuhan tu maha memberi. Jadi bila kita rasa Tuhan tu maha memberi, Tuhan tu maha memberi anugerah, Tuhan tu maha mengurus, Tuhan tu maha baik, kan? Dan kita rasai kesyukuran dan kenikmatan dan keseronokan dalam hidup ini. Maka fahamlah kita satu konsep, iaitu Tuhan tu maha baik. Kita kena rasa Tuhan tu maha baik. Sebab itu anugerah yang paling besar yang Tuhan beri kepada kita sebenar-benarnya adalah dilahirkan ke dunia ini. Itulah anugerah yang sangat besar yang tak terkata besarnya. Kita dapat lahir ke dunia ini dah bersyukurlah. Cukup syukur dah. Itu 1000, sejuta, infinity syukur dah. Apabila kita tak lahir ke dunia ini, kita di mana? Bila tak lahir ke dunia, kita di alam roh. Kita di alam Tuhan. Kita tak ada jasad, automatik tak ada roh, tak ada pemikiran, tak ada perasaan. Maka kita tak dapat rasai kasih sayang mak kita. Mak tak dapat merasai kasih sayang anak. Kita tak dapat merasai kasih sayang kawan-kawan. Tengok bulan, tengok bintang, pergi terjun laut, tengok pergi swimming pool, panjat gunung, minum sedapnya kopi, rasai sedapnya aiskrim. Tak boleh. Kalau kita tak dilahirkan, tak boleh. Tapi sebab kita dilahirkan ke dunia, maka kita ada jasad, ada roh, otomatik ada pemikiran, perasaan, barulah kita dapat merasai kasih sayang.
ibu kita, kita menyayangi anak kita, kita hantar dia, kita pergi bercuti. Jadi bersyukur sebab kita dilahirkan. Jadi apa lagi kita nak pada Tuhan? Bersyukur sajalah. Ya? Dan Tuhan tu maha baik. Sebab itu tak ada lagi ganjaran yang kita nak pada Tuhan. Dilahirkan pun dah cukup bersyukur dah. Okey, jadi bila kita faham Tuhan tu maha baik, Tuhan tu maha kasih sayang, Ar-Rahman Ar-Rahim, maka kita kena membalas kasih sayang Tuhan pada kita. Kita kena membalas kasih sayang Tuhan. Maka untuk membalas kasih sayang Tuhan, kita kena berbuat baik. Sebab tu lah Quran tu sebut tu, berbuatlah baik seperti mana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Maka kita kena buat baik. Buat baik pada orang, buat baik pada makhluk, buat baik pada haiwan. Buat baik sebab Tuhan telah buat baik pada kita. Dan kita tak perlu harap apa-apa balasan daripada orang tu. Cukuplah kita buat baik sebab Tuhan telah buat baik pada kita. Jadi bila kita faham Tuhan tu maha baik, maka kalau orang buat jahat pada kita, nak balas jahat tu pun tak sampai hati kita. Maka kita buat baik pada dia. Sebab apa? Sebab Tuhan dah buat baik pada kita. Jadi mana nak letak muka kita, mana nak letak diri kita. Rasai Tuhan tu maha baik lah ya. Jadi kalau orang tu buat jahat pada kita, fitnah kita ya. Jadi kita maafkanlah. Sebab apa kita maafkan? Sebab Tuhan dah lama maafkan kita. Jadi dengan memaafkan, maka hati kita tenang. Dengan buat baik, hati kita tenang. Sebab itu nak peroleh ketenangan jiwa, cara paling mudah ialah buat baik dan buat baik. Bila buat baik, hati kita tenang, hati kita nyaman. Bila kita buat jahat, kita tumbuk orang, kita fitnah orang, kita adu domba orang lain, maka hasil perbuatan kita tu kita pun tak tenang. Tidur pun tak apa lena, terfikir-fikir. Kalau buat jahat, kita tangkap polis cari kita dan sebagainya, lagi tak tenang. Sebab itu untuk tenang, bahagia, buat baik dengan berbuat baik, hati tenang. Tenang diperolehi daripada berbuat baik. Berbuat baik datang daripada hati yang baik. Keinginan dalaman yang baik. Bukan sebab takutkan undang-undang, bukan sebabkan nakkan ganjaran, bukan sebab orang suruh. Tak, kita buat baik sebab diri kita memang baik. Dan diri kita memang baik sebab diri kita terhubung dengan sifat Tuhan yang sangat baik. Tuhan yang maha baik. Jadi buat baik sajalah dalam kehidupan ini. Okey, jelas kan? Okey, sebab itulah Quran, ayat tu boleh pakai tu. Kita kena pegang tu ya. Berbuatlah baik seperti mana Tuhan telah berbuat baik kepada kamu. Maka Tuhan suruh kita berbuat baik. Okey, tadi soalan saya. Tajuk kita lah ya. Kita kena berbuat baik dengan siapa? Yang pertama-tamanya. Siapa nak jawab? Boleh tolong jawab, tulis. Kita kena berbuat baik dengan siapa yang pertama-tamanya? Okey. Jadi, jawapannya ialah kita kena berbuat baik dengan diri kita sendiri. Itulah maksudnya I love myself, merasai kasih sayang Tuhan dan menyayangi makhluknya. Maka makhluk yang paling dekat dengan diri kita adalah diri kita sendiri. Makhluk yang paling dekat dengan diri kita adalah diri kita sendiri. Maka Tuhan suruh kita menyayangi diri kita sendiri. Jangan mengenai diri kita, jangan merosakkan diri kita. Dan perasaan menyayangi diri sendiri, menjaga diri sendiri, perasaan itu pun Tuhan anugerahkan, Tuhan yang memberikan dan Tuhan yang merasakan. Hanya sedar sajalah ya, Tuhan dan Allah tu tak boleh dipisah-pisahkan dalam kehidupan kita. Sedar sajalah 24 jam setiap zarah tu gerak dia. Maka apabila kita menyayangi diri sendiri, maka yang memberi ilham menyayangi diri sendiri adalah Tuhan. Yang memberi rasa menyayangi diri sendiri adalah Tuhan. Maka menyayangi diri sendiri adalah manifestasi kasih sayang Tuhan. So nak letak mana lagi Tuhan tu? Semua itu dia tu. Ya? Semua tu kasih sayang dia tu. Okey, jelas kan? Okey, maka kita kena menyayangi diri sendiri. Dan menyayangi diri sendiri, kita kena faham diri kita ada 3 sahabat. 3 sahabat ni kena ngam. 3 sahabat ni kena baik. Jangan bergaduh-gaduh. Okey, sahabat yang pertama adalah pemikiran kita. Jadi kita kena sayang pemikiran kita. Okey, sebab tu sekarang kita pegang pemikiran kita. Terima kasih pemikiran sentiasa bersama dengan aku daripada kecil sampai besar. Menolong aku berfikir, menyelesaikan masalah. Terima kasih pemikiran. Tapi pemikiran kadang-kadang aku stres, fikir negatif, berprasangka. Aku
mainannya pemikiran menyebabkan pemikiran semakin stres. Minta maaf pemikiran, aku sayangkan pemikiran. Minta maaf, aku sayangkan engkau. Aku jaga engkau. Jaga pemikiran kita ni pemakhluk. Kadang-kadang kalau mood awak baik, awak rasa hening, awak pegang pemikiran, sedekahlah sikit selawat ke, Fatihah ke dekat pemikiran, ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, aku hadiahkan ayat-ayat suci itu kepada pemikiran aku. Kau mudahkanlah. Jalan terus. Dia jasad, dia nak diharmonikan. Sama juga kita ada jasad, kita ada sahabat kita yang kedua, itu perasaan kita. Jadi kena jaga perasaan kita, jaga emosi kita. Hidup ini perasaan adalah jambatan kepada jasad kita. Dan perasaan adalah jambatan kepada pemikiran dan jambatan kepada fisiologi kita. Sebab tu kita kena jaga perasaan kita, Tapi perasaan ni datang daripada pemikiran kita sendiri. Apabila kita fikir baik, perasaan kita baik. Apabila kita fikir negatif, perasaan kita jadi negatif. Sebab tu kita kena jaga pemikiran kita. Dan tanpa pemikiran, perasaan pun tak wujud. Tanpa pemikiran, hati pun tak ada. Sebab tu atas daripada perasaan adalah pemikiran. Jadi fikir yang baik-baik, fikir hikmah. Nanti perasaan kita tenang. Bila perasaan kita tenang, tangan kita pun relax, jantung kita pun relax, tubuh badan kita pun relax. Maka kita dapat berfikir dan menghayati hikmah-hikmah setiap perkara, mengambil pengajaran dan tak ada lagi berprasangka buruk dan taklah lagi stres yang terlampau dan hidup kita terkawal dan yang ada hanya kesyukuran dan menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Allah jalan terus kehidupan kita tanpa terlekat dengan apa-apa episod yang tak baik dalam kehidupan kita. Okey, jelas kan? Okey, jadi kita dah memahami kenapa hidup ini adalah tentang kasih sayang. Tajuk cerita kita adalah love. Jadi siapa yang belum merasai love tu, tolonglah rasa. Jadi saya berdoa lah semua orang jatuh dalam cinta Tuhan. Apabila kita masuk dalam cinta Tuhan, setiap sesuatu adalah manifestasi cinta dia. Jadi sangat indah cinta Tuhan ini. Ya. Jadi berendah diri dan berdoa dan rasalah ya, perlahan-lahan. Okey, jadi kita dah faham juga bahawa Tuhan tu maha baik. Dan Tuhan tu maha berkuasa, Tuhan tu maha mengurus. Dan Tuhan tak pernah salah urus. Dan oleh kerana Tuhan maha baik, Tuhan memberi kurniaan kepada kita. Dan untuk memalas kebaikan Tuhan, menghidupkan kita, memberi jasad pada kita pun Tuhan cukup maha baik dah tu. Ya? Maka kita kena memalas kebaikan Tuhan. Dan memalas kebaikan Tuhan ialah berbuat baik kepada makhluknya. Dan makhluk yang berdekatlah diri kita sendiri. Iaitu jaga pemikiran kita, jangan stres keterlaluan dan jaga perasaan kita, jangan marah, jangan prasangka, jangan dendam, nanti sakit tu ya. Okey, dan jaga fisiologi kita, pergi senaman, makan perkasiat. Ya. Jadi jagalah diri kita. Tapi walau bagaimana kita jaga diri kita, walau bagaimana kita jaga diri kita, kita senaman, diri kita tetap tua. Itu normal, itu kefitrahan. Bila tua makin tak larat, ini makin sakit dan semua orang akan meninggal dan semua orang akan mati juga. Boleh Tuhan nak hidupkan kita selama-lamanya ke alam ni, boleh, dia maha berkuasa. Tapi Tuhan memang jadikan kita semakin tua, semakin tak larat dan akhirnya mati, supaya kita menghargai kehidupan ini, kita bersyukur dan kita pulangkan semuanya kepada Tuhan. Dan kita berlatih diri kita tidak ada apa-apa kemelekatan dalam kehidupan. Semuanya kembalikan kepada Tuhan. Okey, jelas Okey, jadi apabila Tuhan suruh kita menyayangi diri kita sendiri, maka wujudlah I love myself. Jadi untuk I love myself ialah bagaimana kita sihatkan diri kita, kita sejahterakan diri kita dan kita elakkan diri kita daripada benda-benda yang negatif. Okey, untuk I love myself, yang pertama dia ada 7 prinsip untuk I love myself. Yang pertama ialah kita mesti menerima fizikal kita seadanya dan mensyukurinya. Tak kisahlah kita hitam ke, kita putih ke, hidung kita penyek ke, gigi kita rongok ke, terima dulu. Dan menikmatinya dan menghargainya. Itu anugerah Tuhan. Yang kedua, kita mesti menerima jasad. Yang kedua, kita mesti menerima bakat dan kebolehan kita.
dengan seadanya dan mensyukuri. Yang ketiga, kita mesti menerima diri kita walaupun tak sempurna. Mencintai diri kita walaupun tak sempurna. Jadi dalam I Love Myself, kita kena belajar mencintai diri kita walaupun tak sempurna. Dan kita tak perlu tunggu sempurna. Kita tak perlu tunggu perfect. Kita tak perlu tunggu kejayaan untuk mencintai diri kita. Cintai diri kita sekarang. Rasai kenikmatan dia. Yang lain tu kerja Tuhan. Nanti dia beri ilham untuk kita tingkatkan diri kita untuk sembuh dan sebagainya. Dan yang keempat, I Love Myself ialah please jangan sabotaj diri. Sabotaj diri sangat bahaya. Itu doa paling makbul tu. Siapa yang ikut YouTube saya tu, saya pernah post tu tentang doa paling makbul, iaitu doa sabotaj diri. Dan yang kelima, jangan selalu reward diri dan buat perkara-perkara kita hobi, yang kita suka, buat hobi kita. Sebab dalam kesihatan mental, dalam I Love Myself, lagi banyak awak buat hobi, lagi banyak awak buat benda yang awak suka. Maksudnya awak sayang diri awak. Tapi kalau awak tak buat benda awak tak suka, awak tak buat benda yang awak suka, awak pendam dan awak tak happykan diri awak sendiri, maksudnya awak tak sayangkan diri awak. Okey, yang keenam, tingkatkan ilmu dan pengetahuan supaya diri kita lebih berfungsi dan lebih bermanfaat. Dan akhirnya yang ketujuh ialah jadilah diri kita baik dan kita memberi cahaya kepada alam. Jadi kita kena jadi baik, kita kena cari cahaya kepada alam. Sebab tu Nabi Muhammad tu dikatakan pembawa rahmat kepada sekalian alam. Dia bermula dengan I Love Myself. Okey, so kita masuk yang pertama, ya. I Love Myself yang pertama ialah terima fizikal diri dengan seadanya. Dalam I Love Myself, kita kena terima diri kita. Hidung kita penyek ke, kulit kita hitam ke, badan kita rendah ke, rambut kita kerinting ke, apa-apa saja keadaan diri kita, fizikal diri kita terima. Tuhan nak dengar perkataan terima. Sebab diri kita sempurna. Diri kita sempurna. Diri kita dicipta oleh Tuhan yang maha sempurna. Dengan sifat kesempurnaannya, pasti sempurna. Dan Tuhan maha baik, maha cinta, mencipta kita dengan kebaikan, kekuasaan dan kecintaan dia. Pasti diri kita penuh dengan cinta. Pasti diri kita penuh dengan kebaikan. Itulah dipanggil kesempurnaan jiwa tu. So Tuhan sebut banyak kali dalam Al-Quran tu. Demi jiwa dan penyempurnaannya, demi jiwa dan penyempurnaannya, sempurnakan jiwa kita. Hanya jiwa yang sempurna saja yang boleh memandang dengan kesempurnaan. Ya, tapi jiwa itu tetap tak sempurna. Tapi kena menuju kesempurnaan, tapi tetap tak sempurna. Rasa diri tak sempurna, tapi menuju kesempurnaan, tapi tetap tak sempurna. Dan menerima ketidaksempurnaan itu walaupun tak sempurna, itulah kesempurnaan. Ya. Sebab kalau kita sempurna, kita rasa sempurna, nanti kita angkuh ego nanti. Kita tak sempurna, tapi menuju kesempurnaan dan ingin menjadi sempurna, tapi tak sempurna. Tapi bersyukur walaupun tak sempurna. Itulah kesempurnaan jiwa. So harap fahamlah apa yang saya sebut tadi. Okey. Jadi sebab itu dalam kehidupan ini banyak orang dapat masalah kesihatan mental sebab dia rasa dia rendah, dia rasa kulit dia hitam, dia tak cantik macam orang lain. Saya jumpa banyaklah orang-orang perempuan yang tak cantik, rendah, gemuk, tapi berkahwin, ada anak, hidup bahagia dan sebagainya. Maksudnya kecantikan itu bukan pandangan pertama saja. Kecantikan itu adalah pandangan kedua, ketiga dan lebih dalam. Sebab tu dalam kajian, apabila seorang lelaki tengok perempuan, yang pertama dia akan lihat kepada wajah dia. Dia kata, wah cantik yang perempuan ini, wah seksi yang perempuan ini. Itu biasa, itulah pesan pertama. Lepas tu, bila dia berkawan, dia baik, dia bersembang, dan sebenarnya dia akan jatuh cinta bukan pada wajah tu. Dia jatuh cinta pada sifat, pada nilai, pada komunikasi, pada kemanjaan. Itu lebih penting. Sebab itu wajah bukan segala-galanya. Tapi sifat baik, kemanjaan, dia rasa seronok, dia rasa happy, dia rasa bahagia. Wajah itu hanya first impression saja. Sebab itu awak boleh pakai bedak, awak boleh pakai lipstick untuk menjebakkan orang tenang. Tapi untuk jatuh cinta adalah sifat dalaman tu. Ya. Sebab itu jangan peduli, jangan terlalu merendah diri jika awak rendah, jika muka awak tak cantik, awak hitam, hidung awak tak mancung. Terima diri seadanya dan bersyukur
nanti datang sifat-sifat tenang, happy. Awak pun boleh berkomunikasi dengan baik, manja. Macam istilah tu kan. Tak cantik tak apa, yang penting manja. Tak handsome tak apa, tapi kaya. Okey Okey, dan jika awak berberontak, awak tak terima diri awak sebab hidung awak penyek, kulit awak hitam, awak akan dapat dipanggil low self-esteem. Awak rasa diri awak insecure. Awak tak boleh berkomunikasi dengan orang lain. Bila ada 3 orang berjalan, ya, automatik awak akan ke belakang, 2 orang akan ke depan. So siapa ada ciri ni, itu orang yang rendah diri tu. Bila awak rendah diri, awak rasa awak tak cantik, awak rasa awak rendah, awak rasa awak banyak jerawat, awak tak boleh tonjolkan potensi dan bakat awak tu. Dan awak tak boleh tonjolkan kebaikan hati, keluhuran, kelembutan jiwa yang menyebabkan orang terpikat dengan awak. Sebab itu terima diri awak, terima fizikal kita. Tuhan Maha Baik mencipta dengan kebaikan, pasti ada kebaikannya. Okey, jelas Okey, so nanti hati kita tenang, hati kita lapang dan kita akan rasa hidup kita bermakna. Hidup ini meaningful. Kita tak akan salahi Tuhan dan kita tak akan banyak protes dalam kehidupan. Okey, yang kedua, untuk I love myself, kita mesti menerima bakat dan kebolehan yang kita ada dengan penuh kesyukuran, menikmati dan automatik dia akan berkembang dengan sendirinya. Dan kita tak perlu compare diri kita dengan banyak orang lain. Dan setiap orang tak sama. Ada orang suka menjahit. Dia menjahit sangat-sangat kemas. Tapi ada orang tak suka menjahit. Tapi dia suka memasak. Jadi banggalah awak suka memasak. Tak payahlah awak nak paksa diri awak menjahit kecuali awak suka. Dan tak payah rendah diri sebab awak tak pandai menjahit. Dan ada orang dia suka masak, tapi dia tak suka lipat kain, dia tak suka lipat baju. Dia lipat 2-3 helai baju pun dia stres. Tak payah lipat baju, lipatlah sikit-sikit. Tapi kemahiran awak adalah memasak. Okey. Dan ada orang pandai matematik, tapi dia tak pandai sejarah. Ada orang pandai kimia, tapi dia tak pandai bahasa Melayu. Jadi terima dulu. Dan pelan-pelan kita akan developkan diri kita. Ada orang pandai matematik, pandai komputer, baiki alat komputer, tapi dia tak pandai menulis. Ada orang suka menulis saja, tapi dia tak pandai teknikal. Ada orang pandai main bola, tapi tak pandai main bowling. Ada orang suka main bowling, tapi tak pandai main futsal. Terima diri kita dan enjoy apa yang Tuhan beri pada kita. Sebab itu macam setengah orang lah, setengah ibu bapa ni saya nampak ada 2-3 anak yang stres sampai dapat anxiety sebab mak ayah paksa dia pergi pusat tahfiz, pergi hafal Al-Quran. Tak semua orang boleh hafal Al-Quran. Hanya orang tertentu yang ada bakat tertentu, yang ada keinginan tertentu, yang memang bakat dan kebolehan dia menghafal Al-Quran. Itu dia boleh menghafal Al-Quran. Walaupun stres dia boleh menghafal Al-Quran. Tapi setengah orang Tuhan memang lahirkan dia tak boleh hafal Al-Quran. Dia hanya boleh membaca jadikan panduan. Kalau mak ayah paksa juga, nanti anak tu dapat depression tu, anak tu dapat anxiety tu, ya. Ada satu kes mak ayah ni paksa anak dia masuk pusat tahfiz, lepas tu dia lari daripada Sabak Benam tu jalan kaki sejauh 80 km nak balik rumah sebab tak sanggup, ya. Dan ada yang berberontak dan sebagainya. Jadi kalau kita sayang anak kita, kita akan beri buat apa yang anak kita happy. Dan bila anak kita happy, itulah kita happy. Yang penting jadi baiklah, ya. Sebab tu saya tak percayalah, ya, menghafal Al-Quran tu boleh masuk syurga. Saya percaya kita masuk syurga sebab kita baik, sebab hati kita tenang dan kita rasa keberadaan Tuhan. Masuklah syurga. Bukan sebab menghafal dan sebagainya. Okey, jelas Jadi yang kedua, bangga dan terima kebolehan dan bakat kita. Dan bila kita dah terima fizikal kita, kita terima bakat dan kebolehan kita, barulah wujud satu keadaan dipanggil menerima diri walaupun diri tak sempurna. Menyayangi diri walaupun diri kita tak perfect. Jadi wujudlah ayat daripada diri kita. Ya. Saya walaupun saya pendek tapi saya baik hati. Walaupun kulit saya hitam manis tapi hidung saya mancung. Walaupun mata saya sepek
tapi saya pandai bercakap. Kawan-kawan suka dengan cakap saya. Walaupun badan saya gemuk, tapi saya pandai menyelesaikan masalah. Kawan-kawan ada masalah pun minta pandangan saya selesaikan dia. Ya, walaupun saya tak berapa sihat, tapi saya tetap boleh pergi bersukan, pergi sekolah. Walaupun saya ada kolesterol, tapi saya masih sihat, boleh makan ubat. Kesyukuran. Jadi terimalah diri kita walaupun diri kita tak sempurna. Jangan menanti kesempurnaan. Kesempurnaan tu tidak ada. Kesempurnaan itu adalah dicipta dalam diri kita untuk rasa bersyukur. Rasa bersyukur itulah kesempurnaan. Rasa bersyukur itulah kenikmatan. Sebab itu, kalau awak tak sihat ke, awak ada masalah ke, bersyukur. Ya. Kalau awak rasa awak tak berapa bernasib baik, gaji kecil, bersyukur ada gaji, ada orang tak ada kerja. Jika fikir gaji awak tak cukup, bersyukur gaji saya ada, boleh bayar rumah, boleh bayar kereta. Ada orang terpaksa pinjam alung. Kalau awak rasa rumah awak kecil, bersyukur saya ada rumah, ada bumbung, tak kena hujan. Ada orang duduk bawah jambatan, duduk dekat bawah pokok yang bumbung rumah tembus-tembus. Kalau awak rasa awak tak bersihat, bersyukur walaupun tak berapa sihat, saya masih boleh makan, saya masih boleh berjalan. Kalau awak rasa awak tak sihat lagi, bersyukur walaupun tak sihat, tapi saya boleh pergi toilet, saya boleh pergi buang air, saya boleh pergi kerja. Bersyukurlah kita tak terlantar. Bersyukurlah kita tak masuk ICU. Bersyukurlah kita tak pakai pampers. Bersyukurlah kita tak mati. Bersyukurlah. Jadi dengan kesyukuran itu nanti Tuhan akan beri kita rasa nikmat, rasa keseronokan. Maka bila kita seronok nikmat, nanti datanglah rahmat Tuhan. Mulut kita senyum, pemikiran kita lapang, hati kita rasa cukup, maka rezeki akan datang. Sebab tu Tuhan sebut itu, siapa yang bersyukur, aku akan tambah nikmatku. Barang siapa yang tak bersyukur, maka azabku amat pedih. Bukan Tuhan memberi azab tu, kita yang mengazab diri kita sendiri. Sebab bila awak bersyukur, awak rasa cukup, awak bangga dan menghargai diri awak, terima diri awak walaupun tak sempurna, mulut awak senyum, hati awak berbunga-bunga, tangan awak perhai, semua orang suka pada awak, maka kawan-kawan pun datang, orang offer pekerjaan, offer bantuan, rezeki awak melimpah ruah. Sebab tu yang buka rezeki kita adalah hati yang tenang, mulut yang baik, penuh berkasih sayang, maka rezeki akan datang melimpah ruah. Kasih sayang tu datang daripada ketenangan dan keseronokan dalaman tu. Sebab tu setengah orang tu macam-macam dia ajar kan. Ini doa murah rezeki, baca surah ini, betul tak salah. Ini baca doa ni untuk murah rezeki, ini amalan untuk murah rezeki, no problem. Ya, apa yang awak tenang awak buatlah. Tapi kalau awak tanya saya, apakah doa murah rezeki? Bagi saya, doa murah rezeki adalah love, kasih sayang. Buat baik dengan orang lain, senyum dengan orang lain. Itulah yang akan menarik rezeki dan membuka rezeki kita. Kalau awak bergaduh dengan orang lain, awak caci maki, awak adu domba, rezeki awak tertutup. Jadi yang buka pintu rezeki kita adalah love, adalah kasih sayang. Hubungan yang baik, memori indah yang terbentuk dan tersimpan. Komunikasi, kata-kata, itu yang buka kasih sayang. Itulah yang buka rezeki kita. Ya, senang sajalah ya hidup ini. Itulah perbuatan yang perlu kita buat, ya. Okey, so jelas Okey, jadi akhirnya kita akan menerima diri kita walaupun diri kita tak sempurna. Sebab tu special I Love Myself ni. I Love Myself ialah belajar menerima diri, menyayangi diri, mencintai diri walaupun diri tak sempurna. Dan akhirnya kita rasa bersyukur dan seronok dan nikmat dalam kehidupan kita. Okey, jelas kan? Sebab itulah hidup ni antara punca anxiety, depression, setengah tu ialah mereka tak lalu fikir apa orang kata. Sebab tu antara punca anxiety ialah dia suka fikir apa orang kata. Yang apa orang tu kata, nanti apa orang ni kata, nanti fikir dia macam mana, nanti orang tu tak suka saya. Jadi dia fikir nanti awak risau, awak bimbang.
Bila risau, bimbang tu dia akan cuba buat yang terbaik untuk memenuhi kehendak orang lain, untuk memenuhi apa keinginan orang lain supaya orang tak kata dia. Tapi walau macam mana bagus dia buat pun, tetap orang tak suka dia, tetap ada kekurangan. Dia rasa depressed, dia rasa teruk, dia cuba buat lagi terbaik, cuba memenuhi orang lain, dan akhirnya dapat anxiety. Sebab tu dalam I Love Myself ialah buat saja apa-apa yang kita tenang, yang kita happy, yang kita seronok, jalan terus. Bismillahirrahmanirrahim, tu Allah jalan terus. Kita tak perlu fikir sangat apa yang orang kata. Kalau awak fikir sangat apa yang orang kata, nanti apa benda pun tak boleh buat. Nanti awak hanya ada risau dan kebimbangan, dan awak buat sebab orang. Maka awak tak akan dapat happy dalam hidup. Sebab itu dalam I Love Myself, kita kena merasai kasih sayang Tuhan pada diri kita, dan kita kena rasa diri kita center of the love. Kita ni punca kasih sayang. Kita ni sumber kepada keseronokan dan kebahagiaan. Maka apabila kita senyum pada orang lain, senyum tu datang pada diri kita. Maka orang lain datang, orang lain pun dapat senyum tu, maka orang lain tu pun rasa gembira dan seronok dan senyum. Daripada dia dapat keseronokan dan senyum itu, dapat daripada diri kita. Dan diri kita sumber kepada kasih sayang. Diri kita sumber kepada keseronokan. Diri kita ada cahaya. Kita adalah cahaya matahari yang menyebarkan. Jadi barulah seronok. Kunci dia ialah buat apa yang awak happy, sayangi diri awak, dan teruskan nikmati kehidupan. Jangan fikirkan sangat apa orang kata. Jangan buat sebab orang lah. Kita buat sebab kita happy. Kita buat sebab kita memang nak buat. Kita buat sebab kita seronok nak buat. Kalau tak, nanti takut awak jadi macam dark syndrome. Dalam psikologi dia ada satu term dipanggil dark syndrome. Semua orang tahu dark kan? Itik tu. Itik ni, dia duduk atas air, macam mana muka dia? Relax, senyum, tenang, nampak happy, nampak gembira. Tu dark syndrome. Muka nampak tenang, nampak happy, tapi kaki dia kaki itik. Maksudnya, dia hanya berlakon jadi tenang, tetapi sebenarnya struggle. Dia berlakon jadi happy, tapi sebenarnya diri dia tak happy, diri dia bergolak. Sebab tu bagi orang depression, anxiety, dulu selalu sebut. Dia kata, antara benda yang paling menyakitkan dalam kehidupan ini adalah tak gembira tapi berlakon-lakon gembira. Tak happy tapi cuba-cuba buat happy. Tak suka orang tu tapi terpaksa buat suka. Ambil hati dia, puji dia, takut dia sentap. Takut nanti dia tak kawan dengan kita. Kita pun ambil hati dia, cakap yang baik-baik tapi kita tak suka, merana. Tak boleh tu. Itu awak tak jadi source of love. Awak tak jadi sumber kepada kasih sayang. Awak hanya berpura-pura. Nanti awak sakit tu, dapat depression, anxiety. Jadi diri kita sendirilah. Sebab tu antara perkara yang sangat nikmat dalam hidup ini adalah menjadi diri kita sendiri. Apa yang Tuhan nak suruh kita jadi, apa yang Tuhan nak kita jadi, maka kita terima, kita reda dan kita jadi. Ya, barulah seronok hidup ni. Dan setiap orang tak sama. Setiap orang tak sama. Kalau semua orang sama, maka hilanglah kasih sayang Tuhan tu. Hilanglah Tuhan tu maha kaya. Jadilah kitalah yang mewarnakan dan mengindahkan dan menceriakan hidup ini. Okey, jelas Jadi jangan jadi dark syndrome. Ya, dark syndrome ni banyak diperolehi oleh orang yang jadi isteri kedua, ketiga, orang yang lelaki yang berpoligami sampai 2, 3 tu nampak tenang, tapi resah, gelisah, keadaan tertekan banyak tu. Ataupun orang yang depression, anxiety, banyak ada dark syndrome. Ataupun artis-artis dekat barat dia, orang yang pegawai-pegawai atasan, ataupun orang yang mementingkan kesempurnaan, yang mementingkan penampilan, dia banyak alami dark syndrome. Dia tak happy tu, ya, tekanan tinggi dalam hidup. Okey, jelaskan Okey. Jadi jadi kita ulang balik, ya. Sebab kalau tak ulang saya pun lupalah. Okey, yang pertama, I Love Myself ialah terima fizikal diri seadanya dengan penuh kesyukuran dan menikmati. Yang kedua, terima bakat dan kebolehan diri. Jadi bila kita terima dua ni, barulah timbul terima diri kita walaupun tak sempurna. Maka wujudlah perkataan, walaupun saya tak cantik, tapi saya baik hati. Walaupun saya susah, tapi saya ada keluarga yang memahami. Walaupun keluarga saya bercerai, tetapi saya tetap belajar sampai ke universiti.
maka dia rasa diri tetap ada kesyukuran. Tetap ada kesyukuran. Okey. Dan kemudian yang keempat. Yang keempat untuk I love myself ialah please kita tidak boleh sabotaj diri kita. Jangan sekali-kali sabotaj diri awak. Apa tu sabotaj diri? Sabotaj diri ialah kata-kata negatif, perbuatan dan perasaan yang negatif pada diri. Sebab itu nanti tengoklah TikTok saya, Prof Mas Positif tu. Follow tu. Saya selalu post benda-benda yang positif tu. Ya. Jadi bila saya post yang positif tu, saya nampak banyak orang dapat kesembuhan, dapat kenikmatan dan dapat idea-idea yang baik. Maka saya pun seronok lah. Ya. Saya bersyukur pada Tuhan. Dan akhirnya saya dapat satu kesedaran bahawa sebenarnya ramai orang dia tak nak duit kita. Dia tak nak masa kita, dia tak nak benda-benda mahal daripada kita. Dia hanya nak kata-kata yang baik-baik, yang tak menghukum, yang memberi dia ketenangan diri. Itu dah cukup membahagiakan. Ya, sebab tu kita kena berkongsi kata-kata yang baik, kata-kata yang menenangkan, yang tidak menghukum. Tapi saya tak boleh buat seorang. Sebab tu saya berharap ramai lagi yang membantu supaya masyarakat kita baik, hati kita tenang. Ya. Okey, jelas kan? Okey, jadi apabila kita dah memahami tadi, jangan sabotaj diri. Sabotaj sebab tu dalam hidup ini ada satu doa yang sangat makbul. Dan doa ini dia lebih makbul daripada doa kita atas sejadah, pergi church, pergi kuil. Sangat makbul doa ni. Ya, apa doa itu? Itu sabotaj diri, kata-kata yang negatif pada diri kita walaupun dalam hati. Dalam hati tu lagi bahaya. Mulut okey lagi lah, hati tu, ya. Jadi kita duduk, kita bercakap, apalah malangnya nasib aku, kenapalah aku ni sakit, kenapalah aku ni sengsara, hidup ni tak cerianya, hidup ni tak seronoknya, semua orang jahat, dunia ini zalim, dunia ini kejam, Tuhan tu tak adil, hidup aku sengsara, siapa lagi orang jahat yang nak jumpa lepas ni, apa lagi benda-benda buruk yang akan berlaku, nak matilah. Jadi awak cakap begitu secara walaupun dalam mulut ataupun walaupun dalam hati, walaupun bisikkan. Dan yang lagi bahaya apabila dia tersebut sendiri dalam mulut kita ataupun hati kita tanpa kita sedar. Oh, itu bahaya tu, ya. Jadi doa tu sangat makbul. Dan bukti dia ialah awak automatik akan rasa badan awak lemah, badan awak tak larat, tak bermaya, lepas tu mengantuk, kuat tidur, semangat tak ada, tak bermotivasi, buat kerja semua gagal, orang pandang negatif pada kita, kemudian banyak benda-benda negatif, kejadian negatif, orang-orang buat buruk pada kita. Ini semua datang daripada suara hati kita sendiri. Datang daripada doa kita sendiri yang paling dekat dengan kita, yang masuk dalam otak kita, mind, subconscious mind, urat, saraf, sendi, sel-sel, rambut, kuku kita tu, dia masuk tu. Sebab tu stop sabotaj diri. Jangan sabotaj diri sendiri. Sayangi diri sendiri. Tuhan cipta kita dengan kebaikan, dengan kemuliaan, dengan kasih sayang. Maka Tuhan marah bila kita sabotaj, kita hina, kita kecilkan, kita burukkan ciptaan-ciptaan dia. Tuhan kata, aku cipta dengan kemuliaan. Aku cipta dengan kesempurnaan. Aku cipta dengan kasih sayang aku. Jadi, tak boleh, jangan sabotaj diri. Ya? Kita makhluk Tuhan. Ya? Jadi kalau kita buat begitu nanti diri kita rosak tu. Ya? Sebab tu saya ada satu kawan seorang, ya. Dia suka sangat sabotaj diri dia. Dia selalu kata pada diri dia, setiap bulan pasti ada benda buruk berlaku. Setiap bulan pasti ada buruk berlaku. Aku ni malang. Aku nasib tak baik. Memang betul pun, setiap bulan ada benda buruk berlaku. Tiba-tiba kita ada aksiden, dia kena rompak. Ya, ada benda-benda buruk berlaku, orang fitnah dia. Jadi dia datang satu bulan, apalagilah benda buruk nak berlaku, apalagilah kejahatan yang akan berlaku lepas ni, apalagilah. Jadi dia berdoakan hari-hari keburukan, berharap rasa dalam pemikiran perasaan dia. Tak boleh tu, stop tu, ya. Allah bersama dengan persangkaan kita. So jangan sabotaj diri. Tuhan mencipta kita dengan kasih sayang. Tuhan mencipta kita dengan kemuliaan dan kesempurnaan. Maka Tuhan nak pujian. Jadi cara untuk menghilangkan sabotaj diri mudah je.
Ya, stop, jangan sabotaj diri, abaikan, dan kita menikmati hidup ni dengan pujian dan kesyukuran. Jadi gantikan dengan pujian dan kesyukuran. Maksudnya bangun saja pagi, bersyukurnya alhamdulillah segarnya hari ini, cuaca bersyukurnya malam tadi dapat tidur, walaupun dapat tidur 3-4 jam saja tapi sangat lena, badan segar. Tukarkan kepada kesyukuran. Kalau awak rasa awak nak sabotaj diri awak pandang negatif, cepat-cepat pandang, langut, pandang keluar. Cantiknya cuaca hari ini, cantiknya awan hari ini, bersyukur. Kerana hujan, syukurnya nak hujan, kesian pokok-pokok, nakkan air minum. Lepas tu jalan lagi jumpa anak awak, jumpa suami awak. Hai sayang, cantiknya mata. Wah, wanginya anak ibu. Wah, cantiknya kuih. Wah, indahnya pagi. Memuji. Puji diri sendiri dan puji alam, puji ciptaan, puji orang lain. Maka dia akan stopkan perasaan lemah, sabotaj diri, kata-kata negatif. Sebab tu dalam psychological, orang yang sihat, orang yang sihat setiap hari perlu memuji diri dia, orang lain dan alam minimum 30 kali satu hari. Baru energi tu, frekuensi positif tu, keseronokkan, kenikmatan tu datang pada diri dia rasa seronok. Jadi saya tanya pada diri awak, hari ini berapa kali telah awak memuji? Berapa kali awak puji orang lain? Berapa kali awak puji diri sendiri? Berapa kali awak puji alam? Kalau kurang 30 kali awak tak sihat. Buka mulut. Kalau awak rasa awak tak nak puji di mulut, pujilah hati. Tapi kena rasai kesyukuran tu, rasai kenikmatan tu. Automatik perasaan-perasaan negatif, sabotaj diri akan hilang dengan sendirinya. Apabila kita menghidupkan benda-benda yang positif, menghidupkan keceriaan, kegembiraan, keseronokan, benda-benda negatif, kesedihan, kemarahan akan hilang dengan sendirinya. Apabila kita memuji dan bersyukur dan seronok memuji dan bersyukur, maka rasa rendah diri, marah, rasa tak berguna akan hilang dengan sendirinya. So, praktis 1 hari, 2 hari, 7 hari, 15 hari, 21 hari, 30 hari. Hanya memuji saja. Dan untuk memuji, kita tak perlu dibayar 1 sen pun. Tapi nak memuji susah. Sebab yang memuji ini hanya orang kaya saja boleh. Kaya kasih sayang. Kaya kesyukuran. Jadi orang kaya lah. Sebab kita ni sedia ada kaya. Cuma kita lupa kita kaya. Lalu kita merasa kita miskin. Ambil semula hak kita yang Tuhan beri. Tuhan tu maha kaya, mencipta kita dengan kekayaan. Maka sifat maha kaya itu pasti ada pada diri kita. Mustahil tak ada. Okey, jelas kan? Okey, jadi ingat tadi, jangan sabotaj diri, tukarkan dengan kesyukuran. Dan seterusnya teknik yang ke-6, ya, untuk I love myself ialah selalu reward diri kita. Dan membuat perkara-perkara yang kita seronok, hobi, dan cari hobi-hobi baru. Sebab itu, dalam hidup ini, kita kena ingat tadi, kita ada 3 sahabat baik. Iaitu pemikiran kita. Kita kena reward pada pemikiran kita ni. Ya, sebab tu dekah Fatihah pada pemikiran. Selawat pada kita punya perasaan kita. Tak salah. Ya, kalau awak tenang, teruskan. Kalau awak tenang, saya happy. Buatlah apa-apa yang awak tenang. Yang awak rasa okey, awak tenang, jalan terus. Dia adalah cinta, menunjukkan cinta kita. Cinta tak ada limitasi. Yang penting dia baik untuk diri kita, baik pada orang lain, teruskan. Dia adalah gambaran dan manifestasi cinta kita yang dirasakan oleh cinta Tuhan. Okey, jelas kan? Okey, jadi kita kena selalu reward diri kita. Dan untuk reward diri kita, kita jangan tunggu kita dapat anak, kita berkahwin, pencen. Itu boleh tapi terlambat. Dah lewat sangat tu. Kita kena reward diri kita dengan benda-benda yang kecil, yang kita rasa bermakna. Reward diri kita. Contohnya, awak berjaya buat assignment 1 muka surat. Beli aiskrim Cornetto,
Harga dia baru dalam RM3-4 dan gigit aiskrim kenyatta tu, jilat dia, rasai kesedapan dan kenikmatan dia dan niat untuk reward pada diri sendiri. Maka dirasai oleh urat, saraf, lidah, sel-sel, perut, otak, keseronokkan kenikmatan. Awak berjaya menyelesaikan masalah awak. Awak berjaya untuk jumpa dengan pensyarah awak, ataupun awak berjaya luahkan perasaan cinta kepada kekasih awak dan diterima, ataupun awak berjaya buat satu benda yang awak tak yakin boleh buat, tapi awak berjaya, ataupun awak berjaya basuh baju tu awak dah rendam selama seminggu tak basuh-basuh, tiba-tiba awak basuh baju tu, awak seronok, reward dari awak. Dan buat dengan reward, kita kena buat perkara-perkara yang kita happy, yang kita seronok dan niatkan reward. Dalam psychological, mudah saja reward ni. Yang pertama, awak niatkan reward pada diri awak. Yang kedua, bila melakukan perkara tu, awak mesti rasa happy, rasa seronok, rasa tenang, rasa bahagia. Dalam psychological, apa akan berlaku pada diri awak? Badan awak, sel-sel, urat saraf, nadi, kepala, telinga awak akan ketagih pada reward tu. Dia nak lagi, dia nak lagi, dia nak lagi. Maka memberi diri reward perkara-perkara yang kecil akan membuka kejayaan yang lebih besar, kebahagiaan lebih makmur. Reward dari awak. Buat satu paper reward, buat satu tesis reward, buat satu assignment reward. Sebab tu bagi parents, bagi penjaga, bagi kawan-kawan, bagi girlfriend, boyfriend, suami, isteri, jika apa-apa benda baik selalu reward. Dalam psychological, benda yang dihargai, yang seronok, dia akan stimulus, dia akan buat lagi. Tapi benda yang tak di-reward dan diabaikan, yang dia rasa tak dihargai, benda tu akan terpendam, dia rasa tak seronok nanti. Ingat, reward benda-benda yang kecil. Dan dia akan membuka diri kepada kejayaan, kebahagiaan yang lebih besar dan makmur. Jangan sayang duit. Awak dah kerja kuat, awak dah buat berbagai perkara-perkara, awak dah harungi berbagai masalah, berbagai keadaan. Sayangi diri awak sendirilah. Ingat tadi saya sebut kita ada 3 sahabat baik. Pemikiran, sahabat baik perasaan dan sahabat baik jasad. Sayangi mereka. Okey, jelas kan? Okey, dan untuk reward, kita kena buat perkara yang kita happy ataupun perkara yang kita seronok. Maka kita kena banyakkan diri kita hobi. Apa itu hobi? Hobi ialah benda-benda yang seronok, yang kita suka, yang kita happy kita buat. Itu hobi. Jadi, awak kena menerokai hobi baru dan cari hobi baru. Okey, siapa yang ikut satu lagi modul saya tu, saya senaraikan ada 100 jenis hobi. Ini panduan kita nak bagi pada orang yang depression, anxiety, yang schizophrenia, yang bipolar. Dan selalu sebut tu, saya tak ada hobi, saya dah tak tahu dah apa yang saya minat lah hidup saya. Semua benda tak seronok, hidup saya penuh kekecewaan. Kita kena latih dia, cipta hobi baru dan cari hobi baru dan buat hobi baru. Ya, jadi awak apa contoh hobi? Tanam pokok bunga, buat baking, menulis novel, pergi shopping komplek. Pergi shopping komplek tak membeli belah pun, berjalan je. Jogging, menulis skrip, tanam pokok, berkebun, memancing, bela haiwan peliharaan, memandu, membuat minuman, menjahit, menenun, melukis, drawing, buat hot, membuat butang, membuat seni, gunting rambut, bersolek. Saya ada satu kawan perempuan, dia ada stres banyak. Ya, lepas tu dia pergi kelas solek. Hari-hari menyolek je, hari-hari menyolek je. Tak ada muka siapa nak solek, dia solek muka dia sendiri. Lama-lama dia tengok muka dia cantik. Bila dia tengok muka dia cantik, hilang stres dia. Bersemangat dia. Happy. Ya. Sebab itu buatlah apa-apa perkara yang awak happy dan awak gembira sebagai reward pada diri awak sendiri. Dalam hidupnya simple saja. Sipil dia. Selagi banyak awak buat benda yang awak happy, awak seronok, hobi awak, maka selagi banyak awak akan menyayangi diri awak. Maka selagi banyak awak buat perkara yang hobi, awak suka, maksudnya awak semakin reward diri awak sendiri. Dan diri awak akan semakin bahagia, maka kejayaan, kemakmuran, kebahagiaan awak akan semakin meningkat.
Okey, itulah I love myself. Dan bagi orang depression, anxiety, mereka dah makin hilang minat ni. Jadi kita kena buat pemantauan sendiri, kita kena buat reschedule activity, kita kena bantu. Dan sometimes mereka tak boleh buat sendiri tu. Dia kena bantu dengan terapis tu. Sesi terapi yang dikenalikan oleh terapis dan mereka akan disusun dan dipantau untuk kekal sihat. Jadi awak boleh buat sendiri, tapi siapa yang perlu bantuan, dekat TikTok saya, dekat bio, klik sesi terapis tu. So kita ada dekat 20 orang ahli-ahli terapi yang boleh bantu. Yang apa yang saya sampaikan ni mereka semua dah faham dah. Mereka dah ada basic yang kuat dalam Neo CBT, MLT, IDHTP. Mereka dapat menolong tu untuk kesembuhan yang sistematik, untuk terapi tanpa perubatan. Sebab itu siapa yang ada masalah psikiatris yang teruk, yang severe, yang kena ambil ubat-ubatan, teruskan ambil ubat-ubatan. Tapi ubat-ubatan tak boleh menyembuhkan sepenuhnya. Awak kena ambil ubat-ubatan combine with terapi tanpa perubatan. Bagi sesi. Tapi siapa yang peringkat mild, moderate yang masih boleh kawal, cuba terapi tanpa perubatan dulu. Ya, praktis dah ubah mindset, ubah persekitaran, ubah pola kehidupan, ubah environment, ubah toxic people. Lama-lama awak akan sembuh dan makin sihat. Ubah pola kehidupan kita. Okey, jelas Okey. Jadi cari hobi. Ya, sebab itu sorry to say lah saya jumpa dengan orang yang ada masalah mental health, yang stres ni, dia cakap tak ada hobi nak buat tu. Allah, ya Allah, kesiannya. Kan? Cari hobi lah Orang yang sihat kena ada hobi yang tetap, sekurang-kurangnya 7 jenis hobi. Yang awak suka, awak konsisten dan awak boleh cakap on the spot saja. Jadi kalau saya tanya awak, apakah 7 hobi awak? Cara awak meluangkan me time, awak berseronok, awak enjoy life dalam hidup awak. Jadi buat, itu adalah reward pada diri awak sendiri. Hidup kita ni sekejap je. Kita tak tahu hidup kita bila akan berakhir. Semua orang akan mati. Jadi kita tak banyak masa untuk bersedih, untuk berduka, untuk merungut. Kita kena menikmati anugerah kehidupan ini selagi ada nyawa dan selagi ada jasad. Dan tinggalkan memori-memori indah kepada orang-orang yang kita sayang, ahli keluarga kita. Nikmatilah kehidupan ini dan kembalikan kesyukuran itu kepada Tuhan Yang Maha Berkuasa. Okey, seterusnya yang keenam untuk I love myself ialah kita kena tingkatkan ilmu dan kemahiran kita untuk menangani masalah, memperbaiki diri, keluar daripada permasalahan dan untuk terus maju jaya dalam kehidupan. Sebab tu dalam I love myself, kita sangat menyanjungi dan menghargai kurniaan pemikiran. Sebab tu kalau tanya saya, apakah anugerah Tuhan yang terbesar kepada hidup kita? Dalam psychological dia kata adalah pilihan. Manusia mempunyai pilihan. Dan pilihan itu yang akan menjadi takdir kita. Sebab tu kita kena memilih yang baik-baik supaya takdir kita baik. Dan jika takdir kita tak baik, so kita kena memilih benda-benda lain untuk memperbaiki pilihan kita. Dan pilihan tu datang daripada akal pemikiran yang akan memilih. Sebab itu bagi orang yang sihat, yang sayangi diri, kita perlu menghargai kurniaan pemikiran dengan cara masukkan ilmu, pengetahuan, kemahiran, kesedaran baru yang jadikan pemikirannya lebih cekap, lebih banyak ilmu, lebih banyak kesedaran. Apabila ilmu dan kesedaran semakin meningkat dalam pemikiran, maka pilihan kita meningkat. Apabila pilihan kita meningkat, kita boleh memilih satu benda yang lebih baik, yang lebih menguntungkan. Kita boleh pilih benda yang lebih baik, yang lebih menguntungkan. Sebab itu tingkatkan ilmu pengetahuan untuk memilih. Caranya tingkatkan ilmu. Jangan tak cari ilmu. Sebab itu saya selalu sebut, orang-orang yang sembuh masalah kesihatan mental, sembuh bipolar, sembuh depression, sembuh anxiety dan sebagainya, mereka sembuh berserta dengan ilmu. Mereka sembuh berserta dengan kesedaran baru. Sebab selama ni duduk dalam terowong, berpusing-pusing terowong tu juga, berpusing-pusing terowong tu juga, berpusing-pusing dan kegelapan tu. Mereka tak boleh keluar daripada kepercayaan, belief, nilai, pola, kitaran tu. Dia kena keluar. Untuk keluar, cara yang baik ialah dapatkan
ilmu pengetahuan yang mencetus kesedaran baru. Cetuslah kesedaran. Sebab tu bangsa-bangsa yang berjaya dekat dunia. Siapa bangsa-bangsa yang berjaya dekat dunia? Orang Cina, orang India, Mak Saleh, orang Jepun. Mereka adalah bangsa-bangsa yang sangat menghargai kurniaan pemikiran. Mereka mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan baru yang memberi kesedaran, yang meningkatkan kemahiran berfikir dan mengawal pemikiran dia. Sebab itu dalam hidup ni sebenarnya kita bukannya menghafal. Kita tak boleh galakkan anak-anak kita, masyarakat kita menghafal. Menghafal hanya just the power of repetition. Tapi dia tak banyak menyumbang kepada tamadun. Tak banyak menyumbang kepada keharmonian dan kesejahteraan diri. Yang membawa tamadun kesejahteraan diri ialah meningkatkan kemahiran, meningkatkan kawalan pemikiran, meningkatkan kreativiti. Barulah kita boleh hasilkan benda-benda yang baik dan indah dan dirasai oleh orang lain. Itulah tujuan Tuhan mencipta kita ke dunia ini. Itulah tujuan kita dilahirkan. Itulah tujuan kita. Ya? Okey, jelas kan? Okey, jadi kita macam contohnya marah kan. Jadi awak seorang yang pemarah. Awak tak tahu, tak boleh kawal marah. Jadi awak tak boleh duduk dalam kemarahan tu selama-lamanya. Jadi macam mana nak ubah kemarahan tu, nak kawal kemarahan, awak kena belajar ilmu mengawal kemarahan, awak kena memahami apa itu marah dan awak kena teknik-teknik untuk mengawal kemarahan. Saya ada satu klien, 2-3 orang lah terutama perempuan lah dia kata saya ada perasaan marah, saya tak dapat kawal marah. Bila saya marah saja, saya akan baling barang. Bila marah saya baling handphone. Marah saja baling handphone. Berapa banyak handphone awak baling? Banyak. Saya ingat ada 12 handphone saya baling. Semua rosak. Ada satu ketika tu naik kereta, dia marah sangat, dia buka cermin kereta, dia baling handphone ke highway. Kan? Okey, itu adalah sebenarnya dalam psychological, dia ada satu kaedah untuk mengawal, untuk mengurangkan marah, untuk mengurangkan stres baling barang. Memang ada teknik tu, tapi teknik tu tak apa sesuai, awak kerugian harta benda dan mungkin mencederakan orang lain dan dia mungkin tak ada kesudahannya. Jadi kita kena belajar teknik baru. Kalau awak suka buang handphone, kalau marah, teknik paling mudah adalah pergi kedai iPhone, beli iPhone baru yang iPhone 14 Pro Max yang harga 8,000 tu. Jadi kalau awak nak buang handphone tu, awak kena fikir, mahalnya handphone lah, baru tak jadi buang. Ini beli handphone 3,400 memang malah asyik buang je. Ya? Dia nak buang rasa sayang. Tu ada satu teknik dia lah. Antara teknik dia, kita boleh buat teknik pernafasan. Nak marah saja, fikir tentang kemarahan tu, tarik nafas, tahan, dah kira sampai 10 sampai 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sampai 0, hembuskan nafas perlahan ke mulut. Dan rasai tangan relax, ketegangan semua relax, rasa santai. Maka kemarahan tu akan hilang berserta dengan 0. Ya? Tapi jangan cari lagi, dia ada kat sini. Jadi kita terus bangun dan menikmati dan buat benda-benda yang kita seronok. Paling mudah awak bangun, awak pergi menikmati apa yang ada depan awak. Pokok bunga, menikmati pokok bunga. Kalau awak tengok luar cermin, tengok bukit, awan, langit. Ataupun kalau anak awak, tengok anak awak pegang tangan dia, ataupun ambil kertas, pen, tulis, lukis, buat journal, dia sangat bagus. Jadi kita kena belajar untuk mengawal marah dan boleh kawal marah dengan ilmu dan pengetahuan supaya banyak hati tak tercedera dan nanti kita akan makin sihat. Ya. Takut nanti you all tak faham pula, kita buat sikitlah teknik ni. Ya. Teknik mengawal marah kiraan 10 sampai 0. 0 tu 0. Okey, caranya duduk. Bayangkan benda yang awak marah ataupun benda awak sentap, awak tak suka ataupun benda yang mengganggu awak, niat dalam hati. Apabila sampai 0, semua emosi negatif ni hilang berserta 0. Tarik nafas. Tahan. Dan sambil tahan itu, hembuskan nafas perlahan melalui mulut dengan kiraan dalam hati. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Ya. Ya. Okey, tapi tak boleh buat sekali, dia mesti buat 3 kali. Okey. Okey, tarik lagi nafas. Tahan, kiralah hati. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lepaskan nafas melalui mulut perlahan dengan kiraan kosong. Dan rasakan tangan, kaki relax, ketegangan relax, badan relax. Okey. Jadi automatik awak rasa hilang masalah, hilang sentap, hilang sedih, hilang marah, hilang. Tapi jangan cari lagi, dia ada dalam pemikiran. Jadi awak kena bangun dan buatkan perkara yang awak happy, yang awak seronok, buat perkara-perkara happy, perkara hobi. Ada satu perempuan tu, dia bagi tahu saya, dia kalau balik saja rumah mak mertua dia kata mak mertua puaka, dia kata. Mak mertua dia suka pilih kasih, suka marah-marah, suka tengking-tengking, suka hina-hina dia. Sampai balik saja rumah mak mertua dia tu, tangan dia bergetar-getar, jantung dia berdebar, kan. Jadi kekuatan dia ialah anak dia. Jadi bila balik, lepas salam mak mertua dia, kalau dia rasa takut, dia pegang tangan anak dia. Dia rasa takut, dia dukung anak dia. Jadi kekuatan dia adalah anak dia. Jadi kalau dia rasa tak tahu nak buat apa, dia tidurkan anak dia, dia tukar pampers. Walaupun anak dia tak kencing, tak berak, dia tukar pampers. Itu terapi dia. Tak apalah, tak kisahlah. Buatlah apa pun, yang penting awak rasa awak tenang, buat seketika. Ya, sedar saja itu terapi, tapi at the same time kena cari juga pendekatan lain, terapi-terapi lain. Sebab itu bagi mak bapa mertua kan, jangan pilih kasih anak, jangan pilih kasih menantu lah, ya. Jangan, jadi tak bagus tu. Jadi dia sangat merosakkan perhubungan tu. Nanti anak pun serba salah, menantu pun serba salah, hubungan pun tak baik. Kasih sayang semualah. Tuhan tak pernah pilih kasih kita. Kita hitam ke, kita putih ke, kita gemuk ke, kita kurus ke, kita baik ke, kita buruk ke, Tuhan terima kita sama saja. Tuhan tak pernah pilih kasih. Jadi jangan pilih kasih lah. Sama dengan sifat Tuhan. Ya, ni pilih kasih. Kesian. Itu hati awak pun tak tenang tu. Sebab tak sama dengan original diri kita. Original sifat Tuhan pada diri kita tu. Selaraskanlah, ya. Nanti hati kita tenang. Okey. Jadi seterusnya ialah yang kita dah faham tadi. Step yang ke-6 tu adalah tingkatkan ilmu dan kemahiran kita. Tambah pengetahuan kita. Belajar skill-skill baru, ya. Dan setiap kali belajar, hati kita makin tenang, hati kita makin lapang. Itu maksudnya ilmu tu bagus. Ilmu tu sesuai dengan diri kita. Tapi kalau awak belajar makin pening, tunggu dulu. Cari benda lain yang menenangkan. Sebab tu ilmu yang baik yang menenangkan. Ilmu yang baik mententeramkan jiwa. Maksudnya dia selaras tu, masuk pada diri kita tu. Ataupun dalam teologi dipanggil hidayah Tuhan sampai tu. Sebab ilmu tu, sebab kita tak pening. Tapi kalau pening pun, kalau awak tenang, diam, belajar hikmah dia, tetap ada ilmunya kat situ. Okey, yang ketujuh, untuk I love myself ialah kita kena jadikan diri kita baik dan memberi kebaikan pada orang lain. Kita kena jadi cahaya kepada alam. Kita kena bahagia, dan bahagia tu datang kepada dalam diri kita dan dia memancar keluar. Maka mulut kita senyum, cakap-cakap kita, kata-kata kita menjadi kebaikan pada orang lain, dan orang lain pun bahagia, tenang, ukhuwah, bersilaturahim, seronok. Itulah kita kena jadi. Kita kena jadi baik. Sebab itu, kalau kita jadikan diri kita buruk, kitalah punca adu domba, kitalah punca fitnah, kitalah punca menjatuhkan orang lain. Itu keji tu, itu tak bagus tu. Jangan jadi begitu tu. Kalau awak buat begitu, nanti hati awak pun tak tenang. Ya, setiap perbuatan tu balik kepada diri kita sendiri. Jadi cari baik dan buat baik pada orang lain. Jadi itulah dipanggil merasai kasih sayang Tuhan. I love myself so that I can love others. Barulah saya boleh menyayangi orang lain. Ingat, untuk menyayangi orang lain, kita mesti menyayangi diri kita dahulu. Selepas menyayangi diri kita penuh dengan kasih sayang. Kasih sayang tu melimpah ruah daripada kaki kita, naik ke lutut, naik ke perut, naik ke dada, naik ke telinga, dan melimpah ruah kasih sayang tu pada diri kita. Dengan sendirinya, biasanya orang lain akan dapat merasai kasih sayang kita.
Dengan sendirinya pemikiran kita penuh kasih sayang, kata-kata kita penuh kasih sayang, penglihatan kita penuh kasih sayang. Jadi indah hidup ni. Maka kita tak suka melihat adu domba, kita tak suka melihat fitnah, kita tak suka melihat orang lain susah. Kita jalan, nampak ada binatang, kita kesian pada binatang itu jika dia tak enaknya. Kita tengok pokok, kesian pokok itu kalau tak ada air nak mati. Kita tengok pada orang susah, hati kita kesian pada anak-anak. Itulah kasih sayang yang lahir pada diri kita yang penuh dengan kasih sayang. Sebab tu penuhi diri kita dengan kasih sayang dulu. Sebab tu diri kita paling penting, diri kita paling bahagia sekali. Dan kita kena sedar, dia sayang orang lain bermula dengan sayang diri kita sendiri. Kalau kita tak sayang diri kita sendiri, kita menyampah diri kita sendiri, kita benci diri kita sendiri, kasih sayang orang lain tak ada, tak wujud tu. Dia hanya palsu tu. Sebab tu saya sebut awal-awal lagi. Terima fizikal diri, terima bakat dan kebolehan, jangan sabotaj diri, terima diri walaupun diri tak sempurna, reward diri, kasih sayang penuh pada diri kita, barulah kita boleh menyayangi orang lain. Baru kita rasa diri kita special, baru diri kita bahagia, baru kita hidup ni bermakna, barulah seronok beri kasih sayang pada orang lain. Sebab kasih sayang tu penuh pada diri kita, penuhkan pada diri kita dulu. Sebab andai kata kita tak penuh dengan kasih sayang, diri kita ada kasih sayang, ataupun kita sakit, badan kita mengelumpur, kita tak tenang, kita rimas dengan diri kita, kita tak akan boleh menyayangi orang lain. Seorang ibu yang sakit, dia tak boleh menunjukkan kasih sayang pada anaknya. Dan seorang suami yang sakit, rimas dan diri dia pun tak boleh menunjukkan kasih sayang tu, perbuatan pada anak isteri tu. Sebaliknya dia yang menagih kasih sayang. Sebab itu, jaga diri awak kena sihat, awak kena tenang, awak kena bahagia, barulah kita boleh bahagiakan orang lain. Jika awak sakit, awak tak tenang, awak resah gelisah, untuk merindui orang lain pun tak boleh tu. Sayangi diri sendiri. Sebab tu ada satu suri rumah tu, ya. Dia cakap dekat saya, dia kata, "Prof, lepas belajar dengan Prof, I love myself. Saya rasa hidup saya best, special. Dan saya rasa baru seronok nak masak, seronok sayang anak, seronok uruskan keluarga, seronok uruskan family. Rupanya keseronokan melakukan semua perbuatan aktiviti keluarga itu bermula dengan menyayangi diri sendiri dahulu. Sayangi diri sendiri dahulu. Ya, sebab itu sebenarnya Tuhan suruh kita sayang diri kita sendiri dahulu. Itu kefitrahan. Menyayangi diri sendiri adalah kefitrahan. Sebab itu saya selalu beri analogi, kalau awak ambil gambar beramai-ramai, kan? Ambil gambar beramai-ramai, gambar tu pun siap, dihantar dalam WhatsApp. Awak pun tengok gambar tu. Yang pertama sekali awak cari gambar siapa? Awak akan cari gambar awak dulu. Awak tengok gambar awak, perut awak, mata awak, muka awak. Lepas tu baru awak tengok gambar orang lain. Baru bos awak, kawan baik awak. Maksudnya awak menyayangi diri awak sendiri. Nah, tiba-tiba kawan awak tu post gambar tu kat Instagram, dekat TikTok. Awak pun menjerit. Kenapa post gambar tu? Gambar tu saya nampak gemuk, saya tak cantik. Tu kawan awak kata, tapi gambar aku cantik, gambar aku cun. Maksudnya kawan awak pun tak peduli gambar awak. Dia peduli gambar dia saja. Itu I love myself. Sama juga siapa yang belajar tentang berenang, swimming untuk penyelamat, maka orang yang lemas, maka tolong lemas. Jika ada orang menyelamat dia, first dia akan tekan orang tu dalam air sebab dia nak hidup, dia nak atas. Itu biasa, itu normal, itu kefitrahan manusia. Sebab tu kita memang I love myself, kita nak selamatkan diri kita. Sebab tu penyelamat biasanya dia ajar pergi kat belakang, pegang kepala dia, berenang, atau berbalik pelampung, tarik. Kalau tak, penyelamat tu akan mati berserta dengan orang yang lemas tu. Sebab tu I love myself. Sama juga dalam psychological, apabila seseorang tu bawa kereta, sebelah dia tu tak kisahlah isteri ke, anak ke, kawan ke, tiba-tiba kereta dia accident, langgar batu ke ataupun langgar lori ke, maka siapa yang mati teruk? Yang mati dulu ataupun yang teruk? Yang teruk bukan pemandu, yang teruk adalah penumpang.
Sebab apa? Sebab apabila datang satu benda tepat pada dia akan elak diri dia. Maka yang teruk adalah penumpang. Dia tak nak benda tu tepat pada diri dia. Tak kisahlah sebelah tu anak ke, suami ke, isteri ke, kawan tu akan mati dulu. Itu kefitrahan, kita sayangkan diri kita. Sebab tu Tuhan suruh kita sayangkan diri kita. Itu kefitrahan. Baru kita boleh menyayangi orang lain. Sebab itu jangan terlalu berkorban, jangan terlalu memikirkan sehingga mencederakan hati, perasaan awak sendiri. Awak kena cari me time, tenangkan diri awak, harmonikan diri awak. Baru awak boleh harmonikan orang lain. Ya, sama juga. Okey, mari kita buat bukti. Okey, semua orang bayangkan wajah orang yang awak sayang. Mak, ayah, boyfriend, girlfriend, suami, isteri, anak. Okey, pejam mata, bayangkan orang yang awak sayang. Buka mata pun boleh. Okey, bayangkan dia senyum. Okey, sebut I love you. Okey, buat lagi sekali. Bayangkan orang yang awak sayang, orang tu senyum pada awak happy, sebut I love you. Okey, sebut lagi sekali pada dia, I love you. Okey, saya tanya awak. Ya, bila awak sebut I love you, sebenarnya awak sayang siapa? Sebenarnya bukan awak sayang dia, dia perasan je. Tapi sebenarnya bila sebut I love you kepada orang yang kita sayang, sebenarnya kita menyayangi diri kita sendiri. Kerana dalam diri kita ada satu perasaan sayang, rindu yang tak terluah, yang kita perlu luahkan. Jika tak terluah, kita rasa tak puas hati, tak seronok, tak tenteram. Maka untuk mententeramkan dan menenangkan diri kita, kita bercakap kat dia, I love you, I love you, saya rindu awak, saya cinta awak, awaklah yang saya sayang. Sebenarnya nak puaskan perasaan kita. Sebab kita sayangkan diri kita. Benda tu kan tak luahkan, kita tak boleh tidur malam. Jadi I love you sebenarnya adalah I love me. Saya sayangkan diri saya sendiri. Yang orang tu perasan je kita sayang dia. Gurau je lah ya. Tapi dia berbalik. Tetap orang tu sayangkan kita, tetap kita sayangkan dia. Tapi ucapan itu ialah kerana I love myself. Sebab itulah hidup ini sayang diri kita dan sayang diri kita sendiri. Itulah punca kepada semua kebaikan dan ketenangan. Apabila kita tak menyayangi diri kita, kita utamakan hati dan perasaan orang lain, utamakan apa orang kata dan risau apa orang cakap tentang kita, risau orang tu berkata ini, risau orang tak suka kita. Lama-lama awak stres tu, hidup awak tak bahagia tu, hidup awak tak happy tu. Apa yang awak suka, apa yang Tuhan redha, apa yang awak happy, damai tu baik, tak mudaratkan diri awak dan orang lain. Bismillah, tawakal, jalan terus. Nikmati kehidupan ni. Hidup kita tak lama. Jadi kita kena nikmati dengan cara kita sendiri dan sayangi diri kita. Dan akhirnya kita dapat menyayangi dan happy dengan kehidupan kita dan semua orang lain. Dan dunia ini akan jadi syurga kita. Maka syurga yang kita cari-cari itu sebenarnya ada di dunia ini, iaitu syurga dunia. Kenikmatan, kesyukuran, keseronokan dan kebahagiaan. Syurga akhirat tu kerja Tuhan. Itu kita tak boleh masuk campur. Yang penting hari ini, saat ini kita happy dan kita gembira. Okey? Okey, jelas. Jadi saya ulang balik. Saya ulang balik tentang rumusan I love myself. Iaitu yang pertama, kita kena merasai kasih sayang Tuhan. Tuhan tu maha baik. Tuhan tu maha kasih sayang. Dan Tuhan mencipta kita dengan kasih sayang. Apabila kita merasai sayang orang lain, sayang diri sendiri, sayang jam, sayang cermin mata, sayang kasut, itu semua adalah kasih sayang Tuhan. Itu semua adalah rasa-rasa kasih sayang milik Tuhan yang diberi rasa kepada diri kita sendiri sebab kita dicipta dengan kasih sayang. Dan apabila kita menyedari bahawa Tuhan itu maha kasih sayang, maha baik, Tuhan telah melahirkan kita ke dunia ini untuk menikmati kasih sayang dia, maka kesyukuran kita sangat besar. Dilahirkan ke dunia ini sebesar-besar kasih sayang tu. Ya. Okey, maka kita sedar Tuhan tu maha baik, maha kasih sayang, maka Tuhan suruh kita berbuat baik kepada makhluknya. Maka makhluk yang paling dekat dengan diri kita adalah diri kita sendiri. Sebab itu, kalau dalam psychological, kalau kita kata kita kena sayang Tuhan, tak salah sayang Tuhan. Sayang Tuhan tu I love myself juga. Kita kena sayang Nabi, tak salah sayang Nabi.
Ya, kerana Nabi itu pedoman, memberi kita berbagai pengajaran. Tapi sayang Nabi itu pun I love myself juga. Tak salah sayang ibu bapa, sayang guru, tetapi mana I love myself. Sebab itu teruskan sayang Tuhan, sayang Nabi, sayang guru. At the same time jangan lupa sayang diri. Sayang diri. Kalau diri kita sakit, diri kita mengelupa, kita rimas tentang diri kita sendiri. Nak bangun tahajud, nak bangun untuk bersolawat, nak menunaikan solat, nak pergi masjid pun tak boleh tu, tak mampu tu. Sebab tu sayangi diri, sihatkan diri, jaga kesihatan diri, tenangkan diri. Barulah kita boleh menggambarkan cinta kita kepada Nabi Muhammad, cinta kita kepada agama, cinta kita kepada ibu bapa, orang lain dan sebagainya. Dan dalam kesedaran cinta, semua tu cinta dia. Semua tu cinta dia. Sebab tu kalau orang tanya, kita kena sayangi Tuhan lebih daripada menyayangi diri sendiri. Betul. Tapi kalau kita sedar, yang memberi faham menyayangi diri, yang merasakan kita sayangi diri dan kita menyayangi diri, itu adalah dengan izin Tuhan, dengan kuasa Tuhan juga. Maka menyadari bahawa kuasa Tuhan itu keseluruhannya dan tak terpisah dengan kita walaupun satu saraf. Maka kasih sayang Tuhan lah tu. Manifestasi dia ialah menyayangi diri kita. Dan Tuhan suruh kita menyayangi makhluknya. Dan diri kita itulah ya. Supaya kita sejahtera, maka kita boleh menggambarkan manifestasi cinta Tuhan yang maha indah dan menikmati anugerah kehidupan ini dengan penuh kesyukuran. Dan kita telah belajar 7 step dalam menyayangi diri. Yang pertama adalah terima fizikal kita dengan seadanya. Terima bakat dan kebolehan kita yang seadanya. Dan belajar mencintai diri sendiri walaupun tak sempurna. Jangan sabotaj diri. Selalu reward dan cari hobi yang membahagiakan diri sendiri. Dan penuhi diri dengan ilmu dan kemahiran yang menjadikan kita baik dan semakin baik dan beri manfaat. Dan jadikan kita bermanfaat kepada orang lain. Dan akhirnya timbullah perkataan, saya sayang diri saya. Saya tak mahu saya busuk sebab saya sayang diri saya. Saya wangikan diri saya supaya orang lain wangi, suka pada saya. Saya perlu pandai supaya dapat memandaikan orang lain. Saya perlu bersih supaya orang lain selesa dengan saya. Saya perlu bijak untuk membijakkan anak-anak saya. Saya perlu penuh dengan ilmu pengetahuan supaya boleh mengajar anak murid saya. Saya perlu tenang supaya dapat menenangkan orang lain. Saya perlu bahagia supaya orang lain ceria dengan saya. Saya perlu sihat supaya saya boleh jaga dan sihatkan orang lain. Jadi I love myself so that I can love others. Dan I love myself sangat berbeza dengan selfish. Selfish lain. Selfish adalah kita pijak orang lain untuk naik atas. Kita burukkan orang lain untuk kita nampak mulia. Dan kita tekan orang lain untuk kita berjaya. Itu selfish tu. Tu tak boleh tu. Itu bukan I love myself tu. Setiap zarah tu berpatah balik kepada diri kita tu. So jangan buat begitu. I love myself ialah kita perlu sihat untuk sihatkan orang lain. Kita perlu berjaya untuk berjayakan orang lain. Kita perlu tenang supaya orang lain dapat ketenangan kita. Dan kita perlu pandai supaya kita dapat sebarkan ilmu pada orang lain. Dan orang lain pun jadi pandai. Kita perlu bahagia supaya orang lain dapat rasa kebahagiaan kita. Dan kita dapat sebarkan kebahagiaan kepada orang lain. Itu I love myself. Kita bawa semua kebaikan kepada orang lain. Kerana diri kita punca, sos kepada kasih sayang. Okey, moderator, ada lagi 20 minit. Kita buka pada soalan. Boleh. Terima kasih atas perkongsiannya. Tadi memang cukup mantap. Memang dia macam dah cover hampir semua mengenai love yourself tu, hampir semua dia hampir cover. Yep. Betul tak Prof? Ya, betul. Ni baru berapa jam ni? Mungkin kalau pagi esok pun mungkin Prof boleh cover lagi lebih banyak daripada hari ni. Jadi seperti yang Prof mintakan tadi, kita akan mulakan dengan sesi soal jawab yang mana saya akan bacakan beberapa soalan yang telah ditanyakan oleh peserta-peserta kita yang dalam FB Live dan juga yang berada dekat Webex ini ya. Jadi saya akan tanyakan soalan pertama.
Orang ni special sikit. Tengok ni Prof. Kita ada soalan daripada orang yang menggelar diri dia Anis Comel. Nampak tak Prof? Dia sangat confident sehingga dia menggelarkan diri dia Anis Comel. Bagus. I love myself. I love myself Prof. Bagus. Jadi soalan dia Prof, dia bunyi apakah yang dimaksudkan dengan toxic positivity dan bagaimana cara untuk kita atasi toxic positivity tersebut? Okey. Nak kumpul soalan ke nak jawab terus? Jawab terus Prof. Jawab terus. Okey, toxic positivity ni dia satu benda yang negatif. Kalau kita praktis dalam kehidupan kita, nanti kita sakit tu. Toxic adalah benda racun yang bila tercemar, dia boleh merosakkan diri kita dan orang lain. Positif tu adalah benda yang baik. Jadi, toxic positivity, benda yang baik tapi jadi toxic. Benda yang baik tapi jadi racun. Ya. Jadi, contohnya adalah perasaan sedih. Ya. Jadi, apabila kita rasa sedih, kita rasa kecewa, kita kata, saya seorang yang kuat. Saya seorang yang positif. Saya tak akan kecewa. Nampak macam positif. Tapi sebenarnya dia jadi toksik dan akan merosakkan diri kita. Sebab itu dalam toxic positivity, it's okay not to be okay. Kita kena sedar kita hanya manusia biasa. Dan kita ada sedih, kita ada gembira, kita ada marah, kita ada sabar, kita ada kecewa, kita ada bahagia. Itu dah normal. Sebagai manusia biasa dan Tuhan cipta rasa ni untuk kita rasa. Jadi kita kena raikan. Jadi bila kita sedih, kita janganlah kata kita asyik kuat je. Kita kena menangis, kita kena meraung. Bila kita rasa tak dihargai, bila kita difitnah, bila orang cakap negatif pada kita, hati kita sakit, maka kita jangan nafikan perasaan tu. Kata kita kuat, kita okey. Sebenarnya kita tak okey. Sebab kita manusia biasa. Jadi menangis sepuas-puasnya, meraung sepuas-puasnya. Dan lama-lama kita akan lega dan perasaan kita tenang dan kita teruskan kehidupan. Kita bukan robot. Ya. Sebab itu dalam TikTok, ya, hari tu saya ada tengok ada satu perempuan ni, dia buat sharing diri dia. Lepas dia cakap-cakap tu, tiba-tiba dia diam. Lepas tu dia menangis. Dia cerita dia ada anxiety, dia susah hati. Tiba-tiba dia ingat satu perkara tu berlaku pada hidup dia. Dia rasa tak berguna, dia rasa orang tu teruk. Dia menangis, dia rasa berambut air mata dia. Jadi ada satu orang tu komen, ya, makcik tu lah. Dia kata, awak ni patut cerita-cerita benda-benda kesusahan awak, anxiety ni. Awak jangan cerita pada orang awam. Awak jangan cerita pada sini. Benda tu taklah teruk sangat. Benda tu biasa je, sikit je. Awak bentang sejadah, ambil air semayang, awak berdoa, berzikir, sembuh. Senang je. Awak jangan buat nangis-nangis teruk-teruk sangat ni, memalukan. Ya. Itu toxic. Itu toxic tu. Ya. Jadi ada pula orang lain komen, ya. Dia kata tak boleh cakap begini sebab dia bercakap, tiba-tiba dia rasa sedih. Dia rasa sedih, dia ingat satu trigger. Maka dia nak menangis, nak meraung, nak bercakap. Biarkan dia bercerita, biarkan dia meraung, biarkan menangis, raikan perasaan dia. Nanti dia rasa lega, dia rasa lapang, dia akan okey. Sebab benda tu baik bagi dia. Dia rasa tenang dengan benda tu. Biarkan dia. So, kalau awak cakap, jangan menangis, pergi solat, jangan menangis, pergi zikir, itu adalah kata-kata toksik tu. Itu tak kuat tu. Awak boleh cakap begitu, tapi di penghujungnya, dalam nasihat, dalam bimbingan, ya, untuk memberi dia alternatif. Tapi bukan waktu dia tengah sedih, bukan waktu dia tengah meraung. Tapi dalam live tu juga bagus. Saya ingat walaupun dia buat live macam tu, tapi ramai orang-orang yang komen bagus. Saya faham perasaan awak. Awak nak menangis, awak menangislah. Awak nak meraung lah. Ya. Saya ada pula orang komen lagi, saya pun ada anxiety juga. Saya faham perasaan awak. Tak tertanggung tu. Orang lain tak dapat rasa tu. Menangislah. Dia pun menangis cerita, orang cakap sebagainya. Itu cara dia. Ya. Walaupun ada positif, ada negatif, tapi kita raikan dan biarkan dia luahkan emosi dia, biarkan dia dapat ketenangan. Nanti dia akan okey, dia sedar bahawa hidup dia perlu diteruskan. Maksudnya, kalau awak rasa sedih, rasai kesedihan tu, raikan kesedihan tu.
Dan jika awak tak boleh menangis seorang-seorang, pergi cari orang yang awak boleh cerita, boleh meluahkan, dia boleh mendengar. Sebab itu, kita rakan-rakan ni kena pinjamkan telinga, pinjamkan hati untuk mendengar cerita orang, supaya orang rasa dihargai dan orang rasa empati dan dia dapat meluahkan. Nak meluah-luah lah, nak menangis-menangis lah, nak meraung-raung lah, nak lari-lari lah, nak merajuk-rajuk lah, nak marah-marah lah. Nanti bila dah kita luahkan, kita akan rasa ada batu keluar daripada kepala kita dan kita rasa tenang. Air mata kita akan berhenti dengan sendirinya dan datang ilham murni. Dan kita tahu apa nak buat. Sebab tu dalam psychological, antara banyak masalah depression, anxiety, bipolar, ialah kerana seseorang itu memendam. Memendam dan memendam, tak ceritakan, memendam. Memendam sangat bahaya. Jika awak memendam, terlalu memendam, nanti jiwa awak berkonflik tu. Dalaman awak resah gelisah tu. Awak sensitif, awak marah, awak hilang keyakinan diri, awak menangis tiba-tiba, awak rasa jiwa awak hilang keceriaan. Itu semua ada simptom daripada memendam. Tadi baru saya jumpa dengan seorang lelaki, muda lagi, kerja bank tapi ada bipolar. Sebab dia banyak tekanan tempat kerja, tekanan daripada toksik sebagainya. Tapi dia tak pernah meluahkan kepada sesiapa pun. Dia hanya pendam. Akhirnya air mata dia tak ada. Tapi dalaman dia, pemikiran dia, chemical dia, berlaku ketidakseimbangan dan dapat bipolar. Sebab tu jangan memendam. Dan toxic toxic positivity ini kita kena elakkan. Sebab itu dulu ada satu pelajar universiti tu, bila dia tengok saya punya webinar, dia ikut saya punya live, saya punya seminar I Learn Myself, dia kata kat saya, dia kata, Prof, saya dulu ada depression, anxiety dekat universiti, saya mahasiswa. Dan bila saya jumpa orang akan cakap benda yang sama. Pergi solat, pergi mengaji. Pergi solat, pergi mengaji. Dan saya buat benda tu, tapi akhirnya saya tak tahan dan saya terpaksa berhenti belajar. Andai kata saya jumpa dengan webinar Prof, teknik Prof, saya yakin saya sembuh dan saya boleh habiskan pelajaran saya. Jadi maksudnya, solat, zikir, mengaji, itu alternatif yang baik. Tetapi kita tak boleh buat itu saja. Banyak lagi teknik-teknik lain, berjalan kaki, pergi berenang, pergi pada nature, menjahit, melukis, betulkan pemikiran, buat journal, macam mana kita buat eksperimen kognitif, buat deep breathing, buat senaman, exercise, jumpa terapis untuk sihatkan diri kita, termasuk pergi memancing. Jadi jangan jadi toksik lah. Jadi kesimpulan dia, toxic positivity ialah merasa diri kita kuat, tapi sebenarnya diri kita tak kuat. Dan kita layan diri kita macam robot. Bila layan macam robot, kita lupa aspek humanistik. Kita juga manusia biasa. Dan akhirnya dia makan dalam dan kita rosak. Sebab itu dulu ada satu parents telefon saya, anak dia tak apa sihat. Anak dia ada masuk bilik self harm, nak bunuh diri, sebagainya. Tapi anak dia accountant, bukan calang tu, dan dia anak tunggal. Jadi saya sibuk, saya kata pergi buat sesi dengan terapi. Jadi terapi dalam TikTok saya tu buat session. Jadi buat session, saya tanya pada terapi saya. Saya tanya satu soalan je. Saya tanya, Puan, dia anak tunggal dan family dia kaya. Kenapa dia kena depression, anxiety dan suicide thought? Sedangkan dia kaya, dia anak tunggal. Patut dia dapat semua. Lepas tu terapi saya kata, Prof, dia dapat mental health 3 sebab. Yang pertama adalah mak ayah dia sangat tekankan akademik, disiplin, peraturan, kontrol berlebih-lebihan sampai dia rasa tak bebas. Dan akhirnya dia dapat simptom anxiety, depression. Benda tu datang sejak awal dia masuk universiti. Tapi pendaman sejak daripada dia sekolah rendah dan sekolah menengah. Yang kedua ialah kerana mak dia suka ukut dia. Kau tak ikut mak, kau masuk neraka. Kau tak ikut mak, mak tak reda kau. Kau tahu tak, kau punya nasib kau reda, kau bergantung pada reda mak. Kalau mak tak reda kau, hidup kau hancur. Jangan
apa asyik ugut anak je. Saya tak faham apa mak ayah suka ugut anak ni. Tak payah ugut-ugut anak lah. Biarlah dia menerokai kehidupan dia, dia gembira. Dan yang ketiga, dia dapat depression ialah kerana toxic parents. Toxic parents ni dia nak yang baik-baik, yang indah-indah daripada anak dia. Jadi bila anak dia demam, dia marah anak dia. Kenapa demam? Jangan demam. Ani tak boleh demam. Ani pengawas. Lepas tu dia pun menangis. Mak, saya sedih. Saya rasa saya tak kuat. Saya takut perperasaan. Jangan takut. Jangan menangis. Ani tak boleh menangis. Menangis tu lambang pondan. Menangis tu lambang orang-orang yang lemah. Kita kena kuat. Kita kena kuat. Jadi anak dia rasa dia macam robot. Itu toxic parents yang tak meraihkan emosi anak-anak, yang menganggap anak macam robot. Lama-lama anak itu sakit tu. Ya. Okey. So moderator, jelas tak tentang toxic positivity? Sangat jelas, Prof. Itu dengan huraian dia pun tadi rasanya tak perlu nak hurai lagi dah kan. Prof pun dah hurai cukup bagus dah. Okeylah Prof. Soalan kedua daripada apa kita panggil tu daripada peserta adalah soalan dia berbunyi, jika kita menjadi tempat untuk seseorang itu mengadu dan meluahkan perasaan, kita sebagai bagaimana kita sebagai pendengar nak balas supaya kita punya bantuan tu dia berkesan kepada mereka yang meluah dengan kita tu. Sebab yalah tak senang orang nak meluah dengan kita ni, Prof. Kadang-kadang luar ni berapa minit pergi cerita dekat orang lain pula. Okey, untuk mendengar kawan kita meluahkan, kita hanya perlu pinjamkan telinga dan pinjamkan hati kita dan mendengar dia dan tunjukkan kita memahami tanpa judge, tanpa menghukum. Contohnya perkataan, ya saya faham apa yang awak rasa. Tak apa kalau awak ada apa-apa awak cerita pada saya nak dengar. Ya saya bersimpati. Dan boleh tanya-tanya soalan apa sebagainya. Yang penting jangan judge dan biar dia bercerita. Dan biar dia cerita dengan penuh kepuasan hati. Janganlah kawan awak bercerita sikit, saya sedih, boyfriend saya tinggalkan saya, dia ada perempuan lain. Itulah awak tu, saya dah cakap dulu, awak tu tak pandai bersolek, tak pandai jaga boyfriend, asyik sibuk kan. Dah tu awak pun tak cantik. Dia dah tinggalkan awak. Itu toxic. Awak nak cakap sekarang tak guna dah tu. Awak nak cakap sepatutnya masa dia tengah berkawan tu okey. Itu nasihat dia untuk perbaiki diri. Jadi biar dengar dan yang penting biar dia rasa dia fahami dan biar dia menangis, biar dia meraung. Itulah bantuan yang lebih berharga daripada kita belanja dia makan, bagi dia emas, wang dan sebagainya. Menenangkan emosi tu, mengelakkan lekatan tu. Dan bila dia ceritakan, awak kena ingat satu benda, awak jangan viralkan kisah dia. Sebab itu bagi orang nak bercerita kisah-kisah dia, cerita pada orang yang boleh dipercayai dan dapat membantu saja. Jangan cerita pada orang tak boleh membantu, walaupun ibu bapa. Kalau ibu bapa tak boleh membantu, jangan cerita. Kalau suami atau isteri tak boleh membantu, jangan cerita. Belum lagi masanya, cerita pada orang yang membantu saja. Maksudnya awak tenang dan itu tak jadi backfire pada diri awak dan kerahsiaan itu kekal. Sebab itu kalau awak cerita pada orang tak boleh membantu, tak boleh mempercayai, dia ada dua kesan. Yang pertama, dia akan menyebabkan benda tu bocor dan dia akan jadi viral, habis awak nanti, malu nanti. Dia akan jadi trauma yang kedua yang menyebabkan masalah semakin teruk. Yang kedua, orang tu mungkin mengancam awak dengan rahsia awak. Jadi awak takut, awak bimbang, awak takut rahsia awak bocor. Ya, contohnya awak pernah dicabul waktu kecil, awak cerita pada dia, dia tahu benda tu, nanti dia akan ceritakan benda tu. Tak boleh tu. Sebab tu paling baik awak cerita kepada rakan yang baik, ahli keluarga ataupun jumpa dengan pembimbing akrab, kaunselor, psikologis. Itu mereka tu memang terlatih khas tu. Sebab tu bagi kaunselor, terapis, benda yang paling penting adalah etika kerahsiaan. Jangan bocor tu, ya, kecuali had-had tertentu saja yang melibatkan ancaman nyawa dan keselamatan saja. Itu pun untuk protect klien. Yang lain tak boleh cerita. Kalau kaunselor, ahli psikologi suka cerita rahsia-rahsia klien kepada orang lain tu, itu kita sumpah kaunselor tu jadi kucing. Sebab kucing ni tak boleh sembang, tak boleh bocorkan rahsia. Sebab tu kadang-kadang orang lebih suka sembang kat kucing. Dia cerita kat kucing, saya sedih lah kucing, kenapa orang buat saya begini kucing. Kucing tu nyau-nyau. Kucing tu tak ceritakan rahsia tu pada orang lain. Kucing lebih berahsia pada kaunselor yang
tak pandai menyimpan rahsia. Okey. Okey, apa tu moderator? Ya, saya. Saya ada kelas pukul 5. Boleh kita tamatkan? Boleh lah, Prof. Saya pun nampak dekat bahagian komen tu dah ada yang sudah bersuara bising-bising. Jadi keyboard warrior tiba-tiba. Jadi saya rasa baiklah kita tamatkan lah, Prof. Nanti kami pula kena marah nanti, Prof. Aku dah je, jangan KSM confession ya. Okey, baiklah. Sekarang terima kasih Prof Tim atas jawapan yang diberikan tadi. Dengan berakhirnya jawapan yang diberikan oleh Prof tadi, maka berakhirlah sudah program kita pada hari ini.